أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Fadil Ustaz Fadil yang merupakan kita punya PPMD yang juga merangkap pengurusi majlis kita pada pagi ini, Al-Fadil Ustaz Said Aisam bin Said Idris Al-Habsyi, Ketua Bahagian Pengurusan Zakat Maib, KBPZ kami panggil di Maib, para pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis yang saya hormati, yang saya sanjungi jasanya, yang banyak memberikan sumbangan kepada masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, guru-guru ta'mir, guru-guru majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan pada pagi ini. Pagi ini tuan-tuan sekalian, kita berada dalam program TOT. Sebenarnya kami ni tumpang sikit lah daripada program yang sememangnya dilaksanakan, iaitu tafakuh bagi guru-guru ta'mir dan juga guru-guru majlis. Jadi alang-alang tuan-tuan guru-guru ta'mir dan guru-guru majlis semua yang akan berhimpun untuk mendengar sebuah sedikit pengisian. Jadi di awalnya elok juga kalau boleh kita sedikit berbincang tentang hukum hakam zakat ini. Tanpa saya nak pi lanjut tentang hukum hakam zakat ni, tuan-tuan dan puan-puan pun memang senantiasa mengajarkan kepada masyarakat, ya. Pun memang nak cerita sangatlah tentang apa dia zakat. Zakat itu ismun lima yukhrijuhu, harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk dia nak menyucikan hartanya, ya. Kita keluarkan sesuatu daripada kewajipan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan kita tahu ianya merupakan min haqqillah. Zakat itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu setiap benda ada haknya. Macam tuan-tuan ada hak tuan-tuan, kami pun ada hak kami. Fuqara ada hak fuqara. Suami ada hak suami, isteri ada hak isteri, anak ada hak anak, bapa ada hak bapa, begitu juga dengan ibu ada hak mereka. Kalau dalam soal bernegara, semua orang ada hak. Dipanggil huquq, hak-hak yang perlu dijaga, dan Islam datang dalam keadaan memberikan hak kepada setiap individu yang berkaitan dengan dia. Kita bermuamalah, kita bukan duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang, hak kita seorang lah kan. Bila mai duduk berdua ni, hak dah terpaksa diberikan sama adil. Ya, bila duduk macam kita ada anak lah, cerita kat guru takmir, cerita macam tu lah. Mungkin guru takmir akan cerita benda yang lebih kurang sama lah juga kan. Bila kita cerita dengan masyarakat, kita akan sebut benda yang sama, sebab kita tidak hidup berseorangan di atas muka bumi ini. Dan kita hidup, oleh kerana kita tidak hidup berseorangan, ada hak-hak yang perlu ditunaikan. Walaupun banyak hak yang perlu kita tunaikan, hak ni tak boleh kita kesampingkan, iaitu haqqullah, iaitulah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat ni dia duduk sebagai hak Allah, min haqqillah. Ianya merupakan daripada hak Allah Subhanahu wa taala ilal fuqara, kepada golongan fakir miskin yang memerlukan. Jadi sebab itu eloklah sebuah sikit kita bincang, walaupun benda ni tuan-tuan guru-guru takmir duk mengajak sangat dah. Tapi sepanjang pemerhatian saya, dalam banyak-banyak bab yang kita mengajak ni, kalau ustaz-ustaz perasan pun, kita jarang-jarang sentuh mengenai zakat. Ada dua bab ni saya rasa orang jarang sentuh. Yang pertama, bab zakat ni jarang kita sentuh. Dan yang kedua yang juga jarang sentuh, ni kira dalam 5 rukun Islam ni, yang ni pun jarang, iaitu berkaitan dengan haji. Bab semayang ni kupas habis. Entah ke semua, hak mana sunat, mana tak sunat, hak mana ke semualah. Nak turun tangan dulu ke kaki dulu, orang nak parti tengok kita nak bayar ni. Kita guru takmir hak pergi ngajak pun anak murid duk parti. Ustaz ni nak turun kaki dulu ke? Nak turun tangan dulu, duk parti kita pula. Dia pula tulis markah. Nampak ni ustaz turun lutut dulu ni lagu mana pula? Oh, saya muda lagi, kita gitu kan. Ada orang kata, tengok pula nak kenapa awak yang ustaz pergi turun tangan dulu pula.
Allah main bola, main sakit lutut. Ada mungkin kita boleh jawab begitu. Maknanya mungkin kita boleh jawab kedua-duanya ada dalil, kedua-duanya ada pandangan dan sebagainya. Mungkin begitulah kalau guru takmir dia jawab gitu. Macam saya tak arti, saya jawab begitulah. Sakit lutut dengan tak sakit lutut. Ustaz Ihsan dia lainlah jawab. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya selalu kita kupas dah bab-bab lain. Sama juga dengan bab semayang, sama juga dengan bab-bab contohnya puasa. Puasa kupas tak sangka ni. Masuk bulan Zulhijjah cerita pasal Arafah. Masuk bulan Muharram cerita pasal Ashura. Cerita sangat dah tuan-tuan, selain daripada benda-benda yang memang dah kita tahu tentang puasa pada bulan Ramadan. Cuma bila matang zakat ni kita jarang-jarang sentuh, jarang-jarang cerita. Kemungkinan ini adalah salah satu daripada ruang dan peluang selain daripada kita baca kitab secara teorikal. Tapi sila Ustaz Mazlan, selain daripada kita berbincang tentang teorikal tentang satu perkara, elok juga kita bincang tentang nak kira macam mana, sebab dia melibatkan matematik sikit. Bila zakat ni dia melibatkan matematik. Cakap orang putih sikit. Dia melibatkan matematik, dan bila melibatkan matematik ini kita cerita lagu kat mana kita boleh lah. Ustaz Bakak tak apa, dia cakap lah. Ustaz Bakak dulu mengajak saya dulu. Ya. Jadi kita semua saya harapkan dengan sedikit pencerahan ini, kita bukan hanya cerita tentang teorikal, tentang teori-teori berkaitan dengan zakat saja. Cerita tentang, selalunya kita cerita tentang, bila sebut tentang zakat, kita cerita tentang ta'rif zakat. Ya, memanglah kok mana pun tuan-tuan tak boleh lari daripada cerita tentang ta'rif zakat. Tuan-tuan mesti juga menceritakan tentang dalil pensyariatan zakat. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Dan ada hadis Nabi yang Nabi kata khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Semua ni kita berceritakan tentang perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan sekalian, selain kita cerita tentang teori, cerita tentang mungkin maqasid daripada zakat, tujuan-tujuan persyaratan zakat untuk membersihkan, tazkiyah dan juga tathhir kepada harta benda kita. Selain dia merupakan tazkiyah kepada jiwa kita, ya, yang kaya akan merasakan dirinya tidak terlalu hebat sehingga melupakan yang memerlukan bantuan. Yang golongan asnaf pula, dia takkan rasa iri hati, takkan rasa dengki. Dia ni kaya nanti bagi apa pun. Kita lagu tu, yang atas yang kaya bukan kita lah, saya tarik balik. Selalunya macam itulah dalam sistem ekonomi dunia ni, yang kaya akan semakin kaya. Dan dia tak tengok, dia tak look down. Cakap orang betul lah. Dia tak turun, tak tengok ke bawah, tengok macam mana nasib mereka yang memerlukan. So Islam datang dengan penyelesaian. Syariat daripada zakat itu datang sebagai tujuan dia adalah, maqasidnya adalah untuk menjadikan orang kaya, tazkiyah jiwa dia, membersihkan jiwa dia. Yang kedua, disebut waktu tahiruhum dalam kalau tuan-tuan tengok kebanyakan daripada tafsir, dia menyebutkan menyucikan harta kita. So tathhir yang daripada harta itu adalah bukan sakat orang kaya untung kerana dia menyucikan jiwa dia. Dia untung kerana dia menyucikan kalau ada kekurangan ketika mana dia mendapatkan harta itu. Ya, dengan dia keluarkan zakat, disucikan hartanya. Ya, disucikan harta dia dengan dia mengeluarkan zakat tersebut. Jadi sebab tu orang dulu dia syarah zakat itu merupakan daki bagi harta. Kan orang dulu cerita. Dia kata daki bagi harta yang kita tak boleh nak ada. Benda tu melekat dengan diri kita dan kita keluarkan sebahagian, sebut demikian. Terpulanglah itu benda yang memang selalu diceritakan oleh guru-guru ta'mir semua. Selain daripada itu, kita akan ceritalah, mesti tuan-tuan akan cerita tentang hak kepada apa? Hak kepada siapa yang layak terima zakat. Tuan-tuan pun ceritalah siapa dia golongan asnaf yang 8 yang Allah sebut dalam surah At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan sampailah ke hujung muallaf, kemudian fi ar-riqab al-gharimin, ibnu sabil dengan fi sabilillah dan juga ibnu sabil, faridatan minallah. Sampailah semua tu tuan-tuan ceritalah, tu biasa yang tuan-tuan ceritakan. Tapi pengkelasan takrif kepada itu yang kadang-kadang kita tak tahu. Jadi di Maib ni, tuan-tuan dan puan sekalian, saya ni cerita sikit-sikit ialah supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh faham sedikit apa yang kita rasa elok diceritakan. Selain daripada tuan-tuan guru-guru takmir ceritakan
tentang golongan-golongan asnaf yang layak terima zakat tu, kami harap supaya diceritakan juga tentang skim-skim bantuan yang MAIP tawarkan. Kita tahulah tentang 8 asnaf tu. Tapi bila matang management, bila matang pengurusan ni Ustazah, kita ubah sikit. Kita kena cerita skim apa di bawah asnaf apa. Senang sikit, orang dia tak mahu tahu, orang tak nak tahu jugalah tentang fuqara tu apa, fakir miskin. Asal Ustaz dah sentuh dah kot apa dia takrif kepada fakir, takrif kepada miskin. Takrif kepada fakir ni dia cerita dah kot no, dia dapatlah, dia adalah income, tapi income dia tak sampai setengah pun daripada haddul kifayah, daripada had kecukupan dia. Haddul kifayah, had kecukupan dia untuk dia berbelanja di dalam sesebuah negeri. Dia ada income, tapi income dia tu tak sampai setengah pun, suku ya, daripada keperluan dia. Ya. Kalau yang kedua yang dipanggil dengan miskin ni, dia boleh income dan income dia sampai lebih setengah. Setengah daripada haddul kifayah. Haddul kifayah, hak kecukupan ni ditakrifkan dengan apa? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua ada telefon semua ni. Ada telefon. Orang panggil smartphone. Cuba buka tengok lock kita ni. Kita buka ni bukan ni sebab saya kalau ada ni saya boleh tayang kan ni. Tapi dia tak apa nak ada, nampak. Jadi kita buka Chrome kita ni. Kalau tuan-tuan ada Chrome, tuan-tuan dia panggil internet. Kalau tuan-tuan ada lah, susah nak bisa tak ada. Tuan-tuan buka di sini, tuan-tuan tekan www.maips.gov.my. Try tengok. Try. Ustaz ni boleh? Ustaz Ahmad boleh? Ustaz Aiman boleh? Oh, clear. Saya pula yang tak nak laju. Okey. Tak apalah, kita sembang bila cakap mana kita boleh kan. Okey. Bila tuan-tuan buka dekat website MAIP ni, dia tuan-tuan boleh tengok ni, dia ada banyak lah kan. Dia ada satu berita lah apa kan. Dia ada satu dipanggil tahun bawah tadi kotak 4 kan. Semak, mohon, bayar, adu. Ada 4 perkhidmatan yang kita buat di portal tu, nama kita portal MAIP ni. Dia mohon, dia boleh semak, dia boleh bayar, dia boleh adu. Ini perkhidmatan kita tawarkan. Tang semak tu, tang tu tah kita masuk, kita tulis dalam tu. Apa dia yang kita boleh semak? Dalam tu kita ada skim bantuan yang go ta'mir, go majlis boleh semak tang tu. Ada orang tulis-tulis boleh baca juga no, no. Tapi orang tulis print depan ni kita print sana. Kita print bagi apa? Kita print bagi. No? Hak ni boleh tu? Ada boleh ni. Hak ni tu. Oh boleh Ada dalam ni. Siapa yang tak minggu lepas tak ada Minggu lepas tak? Bulan lepas. Bulan lepas. Habis tak ada, nak ada kena bulan dah. Masa saya pun hilang. Kira ni pun betul lah nak Ustaz saya buat mana ni. Ni betul dia hak ni. Okey. Cuma dalam ni tak ada skim Jadi kalau tuan-tuan tengok dekat website kami tu, kita ada skim bantuan yang kita tawarkan. Dalam skim bantuan tu, dia tulislah ada skim bantuan agihan sara hidup. Dia panggil. Waktu pertama saya tengok dekat skim bantuan. Jumpa Ustaz Mak. Skim bantuan sara hidup ni kita bagi kepada golongan fakir dan miskin. Tadi saya sebut tentang haddul kifayah kan? Haddul kifayah ni Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis telah berbincang dan berdiskusi tentang banyak mana keperluan yang diperlukan oleh seseorang untuk hidup dalam negeri Perlis. Dan kami akan revise daripada masa ke semasa. Dan benda ini juga merupakan benchmarking. Benchmarking ni yang dibuat penanda aras dengan jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan. Satu Malaysia ni ada jabatan organisasi yang bagi kepada kita kalau orang miskin ni apa dia? Apa dia nak kata orang miskin ni lagu mana? Miskin ni tuan-tuan dan puan sekalian, dia ditakrifkan dengan takrif yang dibuat oleh ICU dan juga pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan MAIP tengok sebahagian daripada itu dan kita buat benchmarking. Fatwa kita berpandangan kalau seorang tu diduduk dalam negeri Perlis, duduk seorang dia, duduk rumah ni hari, dia kena ada sekurang-kurangnya 4, kita ni sampai berapa ni Ustaz?
Sampai bila-bila? Sampai bila? Pukul 10.30. Oh. 10.30 boleh gagah. Kalau lebih itu Ustaz sambung. Okey. Ditakrifkan sebagai keperluan yang dipanggil had kifayah tadi ni. Tuan-tuan kena fikir had kifayah ni, dia sebenarnya satu garis panduan yang menentukan nak kira kawan tu fakir miskin ataupun tak. Tujuan had kifayah tu dipanggil haddul kifayah adalah alatun merupakan satu alat ataupun tools ataupun calculation, orang putih kata, ataupun the tools ataupun kira alat lah untuk ataupun kayu pengukur. Kayu pengukur nak ukur, cakap boleh. Nak ukur lagu mana kawan tu fakir miskin. Jadi kalau kita boleh kira hak tu, kita akan tahulah kawan tu fakir ke miskin. Okey, payuh juga kalau kita duduk bercakap gitu aja. Tuan-tuan masuk balik dekat tadi ni, tuan-tuan tengok dekat semok. Dekat semok. Kalau ada ni memang cantik lah, boleh tunjuk kat depa kan. Tuan-tuan tengok kat situ ditulis calculator had kifayah. Tekan tu. Di situ kami maklih kamera saya tak boleh nak zoomnya, kan. Jadi dalam ni kita telah pun meletakkan satu calculator, sistem yang sistem tu tuan-tuan buh nama dia, buh pendapatan dia banyak mana, klik tuan-tuan anak ada berapa, boleh tolong kira. Kalau nak mudah masa ceramah tu, senang je. Tuan-tuan dan puan sekalian, di polis ni kita boleh tahu kawan tu fakir miskin, tuan-tuan kira kidari. Tuan-tuan habaq dia www.mip.gv.my. Alright, depa balik kira, depa layak ke tak? Tidak, ustaz-ustaz nak kena kira dia. Jadi kita suruh depa kira tau ni. Penting ni. Kena hafal ni www. Boleh hafal Ustaz Mazlan. Ada orang sebut www, tak apalah. W boleh. www.maips.gov.my. Ustaz Sufian tak apa dah, dia tahu lah ni. Cerita kopi je lah. Jadi, tuan-tuan boleh buka di situ, suruh pakat, tengok sendiri. Saya ceritalah sepintas lalu. Di Perlis difatwakan, kalau orang tu duduk dalam negeri Perlis, dia duduk seorang, dia perlu RM400 boleh hidup. InsyaAllah RM400 boleh hidup lah. RM300 ke Ustaz? RM300, minta maaf tarik balik. RM300 boleh hidup. Boleh lah makan ma'am-ma'am kat jalan. RM300. Tuan-tuan jangan kira dengan nama tuan-tuan lah. Kalau takrifan Malaysia RM245. Tapi kita ambil tinggi lagi. Sebab kalau lagi yang rendah, lagi kurang orang nak masuk. Jadi kita banyakkan sikit dia boleh RM300. Kalau dia dalam keluarga dia itu ada lagi orang yang duduk dengan dia. Dia sebagai keluarga ada isteri, tambah RM185 lagi. Isteri tak kerja. Isteri lah, kira isteri, tambah RM185 lagi. Hak ni kaedah nak ukur tu. The tools that we are using now in Perlis untuk nak ukur seorang tu fakir miskin ataupun tidak. Okey, RM185 mana tambah seorang. Maka kalau dia ada anak yang tak kerja, dewasa, RM185 juga, kira RM185. Kalau anak tu dia di peringkat universiti, dia sekolah lah, dia belajar, kita kira dia kena ada RM345 sebulan. Kalau anak dia, tambah lagi lah, kalau anak dia ada anak sekolah menengah, RM245. Kalau anak sekolah anda, tambah lagi RM185. Kalau dia ada anak duduk menyusui ataupun duduk tadika, tak ada umur 6, tak ada masuk sekolah, tak ada 7 tahun sampai umur 6 tahun, RM160. Campur ke semua tu, itulah menandakan had kifayah dia. Mungkin RM550, mungkin RM850. Kalau dia kira-kira tu dia RM850, pendapatan dia RM800, dia ditakrifkan sebagai miskin. Kalau dia punya had kifayah dia RM850, dia boleh RM400 ya, dia sebagai fakir. Sebab dia setengah, tak abang setengah. Kalau dia boleh RM800, kita katalah ataupun RM750, lebih daripada separuh tadi, dia kira sebagai miskin. Kalau dia dalam RM350 daripada RM850, pasti dah dia merupakan golongan fakir. Hak tu cara nak kira. Tapi semua ni bergantung kepada iman. Pasal apa bergantung pada iman? Pasal kawan tu dia boleh habaq macam saya pendapatan saya gini. Saya anak saya, kami di pejabat ni ada buat borang, contoh borang Ustaz. Oh, tak apa.
Biasa Ustaz Syed akan bawa borang. Dia pergi mana pun dia bawa borang ni. Bukan benda tinggal borang. Borang ni jadi macam kawan dia. Pergi mesyuarat pun bawa borang. Kadang makan di kedai pun bawa borang. Banyak tuan-tuan. Sungguh kan kata. Saya dulu pejabat saya duduk tong tu. Tang Ustaz. Ya duduk tong tu tempat saya dulu. Tang ni pejabat saya dulu. Borang pun tinggi. Orang tak kelih kita. Banyak orang minta. Allah ni hangga sikit dah pasal dah banyak perkara-perkara kan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itulah fatwa kita berkaitan tentang bilangan dia kenapa begitu-begitu. It is just depend tentang takrifan kita yang kita buat benchmarking dengan jabatan-jabatan berkaitan. Ada yang sebahagian ini teori-teori ekonomi yang digunakan lah banyak daripada saudara-saudara semua teori ekonomi. Kita guna tools ini, kita guna pendekatan ini untuk membuat penyelenggaraan hadul kifayah, dan ianya lebih kepada ijtihad kita saja. Ijtihad. Benda ijtihad ni kurang-kurang dapat pahala. Kalau betul, insya-Allah falahu asaban. Kurang-kurang falahu ajran. In asab falahu ajran. Kalau betul boleh dua. Mantap betul boleh satu. Jadi kurang-kurang betul dua-dua. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, ini merupakan ijtihad yang kita buat yang mungkin subjek kepada benar ataupun tak benar. Guru takmir kalau kira-kira nanti asa macam tak boleh pi ni. Mahabak. Kami boleh masuk fatwa balik. Tuan-tuan rasa ustazah aku rasa tak boleh. Ustaz Nazura dia belajar PhD ni dia tengok tak boleh ni lagu ni tikma jadi lagu ni kena petinggi sikit. Tak apa. Kita boleh, kita terbuka untuk mendengar pandangan-pandangan daripada tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru takmir, guru-guru majlis semua. Sebab tuan-tuan yang turun di lapangan yang lebih tahu. Kami ni mungkin turun juga tapi tak apa kerak sangat. Bukan kerak sangat kami turun, tak banyak. Tuan-tuan mungkin lebih kerak turun ke masyarakat. Kami ni tak apa nak kerak sangat. Seminggu dalam 5 kali pergi turun. Pergi tengok macam tak apa nak banyak. Tuan-tuan mungkin 5 kali sehari. Guru takmir ni 5 kali sehari turun dengan masyarakat orang ngadu macam-macam. Kami ni seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali je. Tu pun kena hari hok demam tak pi dah. Contoh kadang-kadang kan. Ada kadang-kadang bila kita turun pi, kita jumpa di bukan dalam 250 orang. Tuan-tuan jumpa orang ramai lagi. Sekali main Jumaat berapa orang dah nak berding kami. Jadi mungkin tuan-tuan lebih tahu daripada kita. Ya, cuma kami sentiasa berta'ayush, kami sentiasa hidup dengan masyarakat ni. Dengan khususnya golongan asnaf ni kita tahulah sedikit keperluan dia. Hak nak mengadu, hak yang duk begitu begini, itulah hasil-hasil daripada feedback dan pandangan depa. Faham tak faham had kifayah ni? Had kifayah ni adalah kaedah untuk mengira kawan tu fakir miskin ataupun tak. Jadi di Perlis ni apa yang kita buat adalah nak kenal fakir miskin ni, kita buat pengiraan tu. Borang-borang yang lima ni semua kita kira hari dia tulis 1,500 kita. 1,500 kita kira ya. Tak sampai. Sampai. Tu yang layak dapat tak dapat. Jadi orang akan kata, kalau gitu siapa-siapa boleh mengaku. Kalau orang tu ada dengan slip, dia kena tunjuk slip dia. Kalau orang tu kerja tak ada slip, nak buat geno dia mengaku. Dalam borang tu kita dah tulis dari situ. Pengakuan mereka merupakan pengakuan yang valid berdasarkan akuan berkanun 1960. Kemudian mereka mohon, kami pun buat pertimbangan berdasarkan pembohongan mereka. Kalau mereka benar dan tepat, apa yang kita buat kita punya valuation ataupun kita punya pengiraan tu berdasarkan kepada bagaimana mereka telah mengaku. Kita tak payahlah duk tanya banyak-banyak. Betul ni? Tanya. Kanak siapa? Duk mana? Dengan siapa akan duduk? Kan duk kawan dengan siapa? Kami tak pilah ke tahap tu. Tapi kalau guru-guru takmir nak buat, bagus. Aku nak tahu. Istaqillah ya akhi. Anta tak layak terima tapi anta duk terima. Tu mungkin. Atau ya akhi ittaqillah, anta layak terima tapi kenapa anta tak minta? Ada dia kata, ana lastu minas sa'ilin. Aku bukan daripada kalangan orang-orang yang meminta, dia kata. Tak boleh kita angkat tangan sebab kalau dia tak minta, kita tak boleh paksa dia minta. Kita hanya boleh bagi saja. Dan kalau dia tak nak terima, kita tak boleh memaksa dia terima. Tuan-tuan pun tahu itu cerita-cerita yang nanti guru-guru takmir lebih tahulah dan lebih lagi nak menerangkan kepada masyarakat. Okey. Yang tu had kifayah. Boleh tahu boleh faham lebih kurang begitulah. Kaedah untuk mengukur dan menilai. Kaedah untuk mengukur dan menilai bagaimana seseorang itu merupakan golongan fakir dan juga miskin. Jadi di Perlis ni, bila kita nak buat bantuan kita ni, orang isi borang, kita pun tengok kira.
Ada juga kes-kes yang kita tak kira, kita minta masjid yang kenal pasti. Sebab di Perlis kita ada 103 amil yang kita lantik dan mereka ni menjalankan fungsi dan peranan maib di karya masing-masing. Di karya ni ada amil yang kita lantik. Amil kita ni dia bukan hanya kerja dia nak cok borang kuning tu saja. Bukan kerja dia ni nak kutip zakat bulan puasa saja. Dia kutip zakat setiap hari dia kutip. Siapa nak bayar nak air pun boleh. Setengah orang tu dia duk kira, saya bayar zakat dekat mayit ni, awak payah kira orang ni, kalau saya bayar zakat dekat mayit. Bayar RM7 setahun. Yang lain dia tak bayar. Dia wajib bayar. Itu bulan lepas ni Ustaz Said cerita tentang zakat padi lah, zakat pendapatan lah, saya tahu. Pasal saya duduk di Kuala Lumpur tapi saya tengok. Walaupun saya duduk di Kuala Lumpur, saya duduk tengok dia cerita tu. Dia pakai baju merah tu, kopiah warna hitam. Ni pun pakai baju hitam. Silap baju warna biru gelap. Okey. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, yang tuan-tuan telah pun diceritakan tentang kewajipan-kewajipan zakat lain yang perlu ditunaikan. Tapi setengah orang dia tak teliti benda tu. Zakat simpanan dia tak teliti. Segala estate lumba kuda tak boleh. Saham-saham dia tak teliti dan dia tak keluarkan daripada zakat yang patutnya. Tanaman-tanaman dia, padi dia, duk nampak padi dia. Harum manis dia lupa. Pasal kita ada fatwa di Perlis tentang perkara-perkara demikian. Tak apa, nanti kita akan sentuhlah sikit. Saya pergi kepada benda itu. So, amil akan kena pasti. Kita minta amil dia kena pasti melalui kaedah mesyuarat dalam jawatan kuasa karya. Jadi, amil akan semak. Kalau tuan-tuan jumpa dengan ada kadang-kadang bila kita cerita bab zakat ni, dia pun mengadu, saya orang tak dapat apa pun. Tak apa tuan-tuan. Ambil maklumat tu, salurkan kepada baik, mungkin kami terlepas pandang. Dengan wabil insaf, dengan penuh keinsafan, saya sebutkan dan saya selalu nyatakan benda ini. Maib sentiasa terbuka untuk mendengar pandangan dan juga saranan daripada semua pihak. Kalau tuan-tuan nampak ada asnaf yang terpinggir yang kita tak bantu dan mungkin perlu bantuan lagi, kadang kita bantu dah tapi nanti cukup. Duit ni tuan-tuan, cukup tak? Cukup tak duit? Duit ni Ustaz Syed Mah, banyak mana pun tak cukup. Betul tak Ustaz Mah? Banyak mana dia pun tak cukup. Kalau kita ada telaga, pernah tengok tuan-tuan ada telaga dulu no? Saya ingat ada sebahagian kita pun dan ni. Ustaz Jalil dan lah, mandi telaga dulu. Saya dan mandi dengan telaga. Korek pula. Kita apa? Kita cebok. Cebok bahasa kita apa dah? Cedok. Ada ni orang kita cakap lebih bukan cedok. Dia tak kata cedok. Boleh cedok lah. Kita cedok ayak dalam telaga tu. Cebok bahasa standard sangat Ustaz Jalil. Kita cedok ayak tu. Engkau angzat lagi basuh balik ayak. Kita cebok lagi, kita cedok lagi, naik balik ayak tu. Katalah kita pergi ambil ayak paip, pergi bubuh dulu. Bubuh ayak paip. Bubuh balik ayak paip. Sekali dia turun balik. Dia level ayak tu tahap tu lah. Rezeki ni lebih kurang begitu je. Mak kita korek, banyak mana korek pun. Tak tu kita nak boleh makan pun. Kalau masuk banyak mana pun, tak tu kita nak boleh makan. Katalah kapasiti perut kita boleh masuk lebih kurang dalam 500 gram sekali makan. Banyak tu, 500 gram tu, banyak. Setengah kilo. Kita makan, kata. Kita masuk perut, kita boleh masuk 500 gram. Tak boleh pi dah, kalau lebih dari tu, tak boleh pi. Orang kata pecah perut. Tak tu, tak boleh masuk. Tak boleh. Rezeki banyak tu. Banyak mana kita nak makan. Allah sepinggan, 2 pinggan. Lebih dari tu, kira bukan dia. Tak boleh masuk lah. Dia masuk orang takat ni. Nak nyawa tak boleh. Demikianlah rezeki. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang saya nak sebut adalah, kita cuba untuk nak kena timbulkan kesedaran itu kepada masyarakat. Nak kena tujuan bayar zakat ni adalah untuk bantu mereka. Untuk bantu. Okey. Mari cuba kena pasti dengan kaedah amil ni dia kena cari turun di lapangan. Turun di lapangan. Ataupun dengar feedback. Tuan-tuan ambil feedback tu. Bagi tahu kat kami, insya-Allah kita ambil tindakan. Tapi kalau dalam masa yang sama, lebih cantik kalau guru-guru takmir boleh semak terus dia pernah dapat ke tak? Tak apa, hari ni saya habaq macam mana cara nak semak. Tengok balik dekat telefon tuan-tuan. Dekat telefon tuan-tuan tu, hari ni nak ajak cara nak tengok website lah.
Tuan-tuan tengok dekat semak, tuan-tuan tengok tang status permohonan zakat. Nampak? Siapa tak nampak pendek umur, nampak? Di situ ustazah tulis nombor telefon bila dia tekan dulu. Tekan tang semakan status permohonan. Abang kata pak cik tak nak dapat ke? Lo ni pak cik ada on telefon, dia pun buka telefon canggih dia kita. Oh pak cik tekan ni. So dia tulis nombor kad. Pakcik tolong tulis IC. Apa IC? Habaq lah kat dia nombor kad. Dia tekan nombor kad dia, dia pernah dapat, insya-Allah keluar orang tu. Guru tak main tulis nombor guru tak main dah tak? Tak ada lah, tak pernah dapat. Kalau betul dapat dia akan keluar nama. Tulis nama tu, dia tahu status, history. Dia pernah dapat banyak mana, berapa yang dia pernah dapat, dia ada dalam tu. Ada contoh tak Ustaz? Boleh kita tolong tengok salah satu dia. Nak tunjuk lah dekat Google teman. Ambil yang banyak sikit Ustaz. Yang boleh kita boleh clear. Anyone that we can nak tunjuk nak tunjuk nak tengok siapa-siapa yang besar. Ustaz tanya dah ni. Buka nak tunjuk banyak. Kod lah. Tak apa mana buka ni. Mana buka hotspot. Okey tak apa. Google tengok. Okey contoh. Cuba Ustaz tengok nombor kad Milan ni. Nama saya rahsiakan. Jangan baca just untuk kita nak belajar saya macam nak tengok. Lagi kali ni pun ni keluar ni. Jangan lagi akta rahsia rasmi ataupun akta rahsia individu. Tak boleh 66 cuba tekan tengok. 66 Itulah macam mana? Boleh share tak boleh tak boleh? Tak apa, contoh ni tak salah kot kita belajar. 660328 095095. Saya tak sebut nama dia. Tengok ada nampak dia history dia pernah dapat. 095095. Okey. So kita akan nampak history dia, kita tahu dia dapat banyak mana. Jadi sekurang-kurangnya dia sendiri boleh tahu. Kalau dia mohon, dia dah boleh tahu status dia dah dapat dah ke, orang cadang dah ke, dok lagi orang tengok ke, orang tok ke tepi ke, orang himba api tepi ke, orang dalam tindakan ke, dia boleh tahu. Lepas tu, pak cik ni baru mohon. Dia pun tengok lah ikut. Kita biasa tengok dalam tempoh 1 bulan. Kita buat ambil tindakan untuk nak bagi kat dia. Jadi kadang-kadang kalau tak ada tindakan tu, ni sampai Aidah ni orang ambil tindakan. Tak apa masa nak bercakap dengan Ustaz Nazim tu pandang ada apa ni. Tak apa tuan-tuan taklah kami. Untuk kami ambil tindakan. Yang ni penting. Bila tuan-tuan turun ke lapangan, kita nak masyarakat tahu kita dah sediakan tools ini untuk mereka buat semakan kepada permohonan mereka. Saya tahu bila guru takmir pergi cerita dekat masjid, yang orang nak tahu sangat tu, tak mahu nak cerita kami minta tinu boleh pun. Tapi kalau kita semak, kita boleh tahu dia boleh tak boleh. Kita boleh tahu dia boleh, kita boleh, kita boleh tahu. Dan dia sendiri pun lepas ni tak payah telefon kita lah. Dia boleh check ke diri. Dia boleh check ke diri. Saya ni kira tuan-tuan bayangkan contoh saya cerita contoh lah kan. Ustaz Jalil mentau kami duduk di kampung ni. Kena hari tu ada ceramah saya di kampung. Sembang kilo-kilo sikit. Jadi ribut malam tu 9 Ogos. Ribut. Tahu ribut. Bila dah ribut malam tu saya telefon kita. Depa lah ni semua orang ni cakap tuan-tuan, depa telefon guna Facebook saja. 3 kali saya kena mati. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Awak cik. Tak ni tuan-tuan, bacalah doa langit Allahumma inna nas'aluka khairah apa kita bersahabat kat depa ni suruh baca tu. Kita pun bacakan. Assalamualaikum. Ya ada apa ni? Ustaz ni saya ni ada anak kecil ni. Awak saya dah. Ada anak kecil umur saya ribut ni. Anak kecil saya dengan saya duduk dalam bawah hujan ni. Saya kata, ni tak buat apa lagi, tak buat apa telefon Ustaz terus ni. Awak yang tak pergi alih anak dulu. Saya kata, alih anak dulu, telefon lah APM ke agensi-agensi untuk pergi ambil tindakan. Tak kira orang nak telefon Ustaz. Ya, baik. Hantar nama. Bagi macam itulah tuan-tuan masyarakat kita. Keperluan dia tak ada siapa dia pun nak loh. Dia pun tak ada siapa nak loh. Tahu kan? Tak ada siapa dia pun nak loh. Loh ni. Jadi bila guru tak mai dah ni, dia pun tahu tak nak loh mana. Dia pun akan loh serta tak apalah kan. Awak kenapa apa salah kita untuk bantu kan? Bantu gitu kan. 3 kali orang telefon. Masalah yang lebih kurang sama. Hak seorang tu dia kata, "Amor saya cabut atap." Apa tu? Cabut atap tak tahu. Yalah.
Oh, kenapa? Yalah, pergilah buat report-report. Apa tu, kita pergilah. Tuan-tuan, bayangkan. Seolah-olah macam kalau Allah kena arut, telefon Maik dulu, jangan telefon bomba lagi. Okey. Tak apalah, satu cerita lain lah. Cuma nak ceritanya, macam mana kebergantungan masyarakat. Dan kita kena mengisi kebergantungan itu. Kita, guru takmir, kena mengisi kebergantungan tersebut. Hak itulah lebih kurang yang saya nak sebut lah. Mungkin di awal daripada hak yang kita ni. Tujuan dia, tuan-tuan tahu had kifayah tu apa. Dan ada skim bantuan. Tengok tentang skim bantuan tu. Saya bolehlah syarah satu-satu skim bantuan tu, tapi kok menjadi panjang. Tapi kita cerita sikit-sikit supaya tuan-tuan dan puan sekalian boleh sama-sama memaklumkan kepada masyarakat tentang benda ni. Ya. Yang ni, tapi jangan cerita lagi, tak cerita konsep-konsep asal zakat tu. Tuan-tuan tak cerita konsep-konsep atas zakat tu, nak cerita hak ni payah. Kena cerita dulu zakat ni apa, maqasid zakat tu apa, dalil-dalil zakat tu apa. Yang tu rujuk kitab. Kitab yang kami cadangkan, tuan-tuan boleh tengok fiqh sunnah yang macam lebih memudahkan kefahaman masyarakat kita di Perlis ni. Saya cadangkan kitab tersebut. Tapi tu pulanglah, nak pakai kitab lain pun tak ada masalah. Cuma kitab itu dia susun dengan susunan universiti. Disusun anna hadzal kitab tabwibuhu, kitab tersebut tabwibnya adalah tabwib penyusunan bab-bab itu, penyusunan bab yang selari dengan penyusunan kitab-kitab kuliah di universiti. Jadi dia macam bersistematik dan memudahkan kefahaman kepada masyarakat. Cadangan kami. Semua dapatkan buku tu, boleh buku. Depa bagi hari tu buku fiqh sunnah. Untik bagi. Dah untik bagi. Oh, satu masjid satu. Kena? Bukan bagi buku ah. Oh, siapa guru takmir lama dapat ah. Masjid tak ada. Guru takmir dapat kan? Saya sampai. Dapat kan? Dapat 5 guru takmir dapat. Oh, cantik. Ya, mana tak dapat, yang baru yang tak dapat. Beli kedai. Pasal hari tu kita buat program kan, so kita bagi. Yang siapa yang biasa dapat, rujuk kembali buku berkenaan, ya. Tabwib itu sebab memudahkan dan lebih bersistematik dan memudahkan masyarakat faham. Ya, insya-Allah. Okey. Ke depan nanti mungkin kalau ada masalah lagi, kita mungkin rujuk tulis kitab berkenaan untuk kita mudahkan syarahan kita. Kadang-kadang kita nak menyampaikan kepada masyarakat ni, masing-masing ada syarahan dia masing-masing. We have our own way untuk nak menceritakan kepada orang, tak ada masalah. Tapi mungkin penyelarasan itu penting juga untuk kita bersama-sama. Okey, tuan-tuan sekalian, yang tu sebuah sikit tentang benda yang saya nak sebut sebagai awal daripada diskusi kita. Dan harapan Maib, guru-guru takmir semua sedikit sebanyak akan dapatlah pendedahan tentang apa itu haddul kifayah dan bagaimana Maib menentukan, ya, bagaimana Maib menentukan. Dan maknanya kita base kepada syariah dan sudah pasti berdasarkan kepada tuntutan syarak kita lakukan tindakan-tindakan. Saya nak sentuhlah sikit tuan-tuan tentang skim-skim bantuan yang kita tawarkan kepada golongan asnaf. Yang tu tak ada dalam kitab. Tuan-tuan rujuk dalam kitab mana pun tak ada skim bantuan ni. Yang ada dalam himpunan fatwa Perlis ada skim bantuan. Pasal apa tak ada? Pasal ni kita ijtihad kita. Jadi tak ada dalam mana-mana kitab. Tuan-tuan carilah kitab-kitab besar pun tak ada bab ni. Hebat. Kitab besar tak ada bab ni. Pasal skim bantuan tu ijtihad kita. Kita buat garis panduan. Okey. Tuan-tuan tengok dekat Maib, website Maib tadi ni, tengok skim bantuan kita. Saya ceritalah sebuah ringkas untuk tuan-tuan dan puan-puan guru-guru takmir tahu. Pertama, kita ada tawarkan skim bantuan sara hidup. Skim bantuan sara hidup ni adalah bantuan yang kita bagi untuk membantu golongan fakir miskin sebagai one off. Ada kecemah keperluan, depa mohon dalam borang kuning tu, dia hantar kita secara berkala. Kaedahnya depa isi borang lah. Okey. Kemudian kita ada bulanan. Bulanan kita ni adalah bulanan yang kita top up kepada penerima bantuan yang telah menerima bantuan di bawah skim negeri. Depa dapat skim bantuan JKM sebanyak 150, ada 200, ada 250. Kami bagi lagi tambahan sebanyak RM200 setiap bulan. Setiap bulan masuk. Depa boleh 2,400. Tapi kadang-kadang orang ni macam-macam kan. Dia biasa dapat bantuan 400, 500, 600 tu sekali-sekala. Kita bagi upgrade, dia dapat bantuan setiap bulan boleh 200. Dia kata, saya tak mahu ni,
Saya tak mau. Saya nak ambil yang 400, 500 tu. Saya tak mau. Saya tanya awak, tak mau ni, kau tahu kau dapat ni lebih kurang dalam 2,400 setahun. Oh gitu lah. Oh tak apa amal gitu. Maknanya dia nak tengok the quantum. Banyak mana. Dia tengok sikit boleh 200. Tapi setahun 2,400 nak bandingkan kalau 600 kali 3 kali baru 1,800. Makcik boleh ni 2,400 tau. Auto ke? Auto dia tak apa. Orang tengok auto dia tengah hentak telefon. Jadi nak abangnya ini skim bantuan kita yang kita berikan secara bulanan. Yang ini kita kerjasama dengan pihak JKM. MAIB memang kerjasama sentiasa bekerjasama dengan pihak JKM dan saya sangat berterima kasihlah kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat yang selalu share info dan input kepada kita. Ya, bila ada di Perlis kita usaha nak semua agensi bersatu. Tuan-tuan tahu bila berlaku aibut baru ni, kita turun sekali. Bila ada keperluan asnaf yang kadang-kadang orang viral tak tahu, kita tak tahu, kita tahu input tu daripada mereka. Kalau mereka tahu maklumat tu, dia maklumkan kita. Kalau kita tahu, kita maklumkan mereka untuk tindakan. Ada kes sebagai contoh, ada yang satu orang tu dia duduk di satu tempat, dia duduk menumpang di satu depoh Cina, depoh non muslim. Dia terpaksa tumpang sebab tak ada tempat. Mereka sendiri maklumkan kepada kita. Jadi kita tahu lah maklumat tu, kita pun turun. Ya, ada kes yang orang yang dia tinggal tu dia kita katakan di tanah yang tidak ada status. Kita tak boleh nak buat lah, kita tak boleh nak bantu dia sebab dia rumah dia tu sebab dia masalah tidak tanah yang tak sah statusnya. Jadi kita rujuk dengan JKM hantar kepada PPR, program perumahan rakyat di bawah skim bantuan mereka, so mereka duduk. Itu memang kita bekerjasama untuk memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Ni memang kita buat. Okey, selain daripada itu kita ada skim agihan perubatan. Perubatan ni katalah asnaf perlukan perubatan yang perbelanjaan dia tiba-tiba dia perlu belanja nak bayar untuk nak pi buat kemoterapi ke, perlu buat untuk pembedahan 30,000, 100,000 pun ada, 50,000, mana orang nak cari tuan-tuan. So kita bekerjasama dengan pihak unit kerja sosial Hospital Tengku Fauziah. Di MAIB, di Perlis ni tuan-tuan, untuk perubatan ni depa tak payah isi borang satu pun. Mana kira orang ni depa tak perlu isi borang. Di Perlis untuk kes perubatan tak perlu isi borang. Duduk sebut borang-borang ni pasal apa? Selalu orang kata, "Oi, nak minta sikit borang, isi borang." Pasal borang tu, tuan-tuan pun tahulah jabatan kerajaan ni dia audit. Mata tak borang tu, siapa nak jawab tanggungjawab ni, duit habis pergi mana ni? Pergi mana duit habis? Kami bagi ke asnaf. Siapa dia? Bagi ke asnaf lah. Tak faham ke kita buat gitu? Dia tak terima lagu tuan-tuan. Sebab kita bukan duduk zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah semua orang amanah. Zaman kita ni kena tulislah, kena catat. Tuan-tuan, di audit ada catatan dia, kena pergi kepada Jabatan Akauntan Negara, semua dapat sistem penarafan. Perlu tu tuan-tuan, yang tu management. Kita jangan fikir pasal tu. Ya? Ada orang kata kalau pergi tempat-tempat lain tu depa bagi gitu ha. Tak mana sahabat mah. Tak mana sahabat mah. Susah tuan-tuan, memang perlu diaudit. Dan borang kita pun memang boleh kita ringkaskan. Yang dia nak kena isi selai tuan-tuan. Bukan banyak. Oh tu banyak. Hok belakang tu dia kena isi, hok tu pejabat nak isi. Dia isi selai tu punya. Tulis nama, alamat mana, nombor kad, tak payah ha. Ya, tulis anak dia berapa orang, pendapatan dia banyak mana, nak buat untuk apa. Hak tu yang kita minta, bukannya banyak. Jadi guru takmir kena buat, dia pun suruh isi borang tu pasal nak ada rekod dan depa nak tahu kita nak apa, maka kita tak isi borang, kita tak tulis, depa bukan tahu. Depa kan duk dia are not on your own shoes. Boh itu. Dia kan tahu apa kita punya masalah. Jadi kena tulis. Macam itulah, ya. Okey. Untuk perubatan ni kita kerjasama dengan Hospital Tengku Fauziah. Kita ada unit kerja sosial di situ, di bawah Jabatan Kebajikan juga. Jadi di Perlis kalau ada kes tu kita memang minta depa rujuk terus ke unit kerja sosial tu. Unit kerja sosial akan hantar surat kepada kita dan kita akan buat pertimbangan sebab doktor sign. Kadang-kadang dia nyahabat kita dia perlu pi sana pi sini pi sini. Kita mana tahu kan, kita bukan doktor. Tulis kaikot gitu. Tuan-tuan faham tak? Kalau tulis tu tak faham lah, kita bukan doktor. Dia tulis orang putih duduk gitu. Kembang tak buat kita tengok. Apa orang tulis kembang? Awak dia sakit apa makcik? Tak. Mas saya nak baca. Saya baca. Tak pernah clear macam dia kembang saya tulis. Kita habaq dia. Padahal kita tak faham tulis apa. Dia term-term doktor.
Jadi sebab tu kita minta surat daripada mereka, mereka akan ceritalah dalam tu. Jadi tak perlu isi borang. Mereka akan terhantar kepada kita dan kita akan buat pertimbangan. Masuk terus dalam akaun. Tu cara dia boleh. Ada yang kita bagi buat cek dan sebagainya. Kemudian, skim agihan persekolahan rendah dan menengah. Yang ni pun tak isi borang tengok. Allah, banyaknya tak isi borang. Anak-anak sekolah yang terdiri daripada keluarga asnaf, yang fakir miskin, di sekolah rendah dengan sekolah menengah ni Ustaz, kita belanja ke semua tu dengan skim kita di bawah guru-guru akan cari anak-anak murid yang perlu bantuan. Maib tidak hanya lantik amir di masjid, kita juga lantik wakil maib di semua sekolah. 106 sekolah dalam polis ni semua ada wakil semua ada. Law ni kita panggil muraqib. Depa ni cikgu-cikgu ni apa pula muraqib ni? Pengawas lah kita kata sekolah kena sebut pengawas lah. Depa ni muraqib amil maib. Depa ni di sekolah depa akan memberikan pandangan. Biasanya cikgu-cikgu yang jaga kebajikan. Di semua sekolah ada. Cikgu-cikgu ni akan cari mana-mana anak-anak asnaf ni. Jadi hujung tahun untuk bantuan persekolahan ni dalam bulan 11 sana ni nak duk kumpul ni. Depa akan carilah nama-nama tu, depa bagi nama kat maib. Maib pun bagi peruntukan. Tahun lepas saja 11,000 orang budak dapat bantuan. Dah hampir katalah semua 44,000 budak-budak kan. Mana 1/4 dia orang polis ni terima bantuan. Sakat jugalah kan. Kita pun tak tahulah. Tapi tak apalah, itu data yang kita dapat. Kemudian dalam masa yang sama, cikgu-cikgu ni pula dalam semasa kalau dia ada anak murid yang perlu habaq kita. Memang banyak kes-kes yang cikgu bagi tahu anak murid itu mak dia nak hantar WhatsApp, nenek yang tak WhatsApp. Hari ni habaq kata sakit kepala. Esok sila Ustaz Zin. Esok dia habaq anak dia sakit perut. Lusa patah kaki. Oi. Kau duk kau nak balut anak dia. Lagi dia ambil gambar anak dia anak dia buat itu. Patah kaki. Lagi ada dia ni. Lebam dia nak hari. Kali tu anak dia pergi sekolah. Ni cerita betul kan? Sehari tu anak pelajar ni pergi ke sekolah. Bila pergi sekolah saya, cikgu tanya, "Kamu ni tak sihat ke? Kamu jadi kena kamu ni betul ke tak sihat?" "Dok Ustazah yang betul-betul ni saya ni sihat." "Betul tak kamu tak makan lah?" "Mak tik bangkit pagi." Cerita betul? Mak tik bangkit. Nak makan kena mak tik bangkit. Kita dulu kalau kita anak-anak kita dulu naik apa? Engkor ke diri lah habis sekolah dulu ni. Lah nak mak pak tak bagi engkor dah, pergi hantar pasal bahaya banyak kereta kan. Mak pak pergi hantar sekolah. Kena hari tu mak tik bangkit. Mak dia buatlah macam-macam mereka. Budak-budak tik tahu nak bohong. Budak-budak tik tahu nak bohong. Okey. Macam saya ni nak bohong tu. Jadi anak-anak tak bohong, anak-anak cerita betul doa, bukan mak saya tik bangkit dia kata. Nenek ai. Pukul berapa bangkit? Pukul 10 saja nak abang itu. Jadi mereka yang berpotensi ni, anak-anak ni tuan-tuan, kita nak kena bantu mereka. Kita kena gilap mereka. Pasal dia pun nak belajar, tapi dia pun tak ada akses nak pergi. Dan kadang-kadang mereka rujuk untuk kita hantar kepada asrama-asrama tertentu. Kita ada asrama program di bawah sektor pendidikan Islam, kita ada program projek sentuhan kasih sama. Jadi kalau ada anak-anak kes yang macam tu, mereka buat kita bawa dia pindah sekolah, pergi duduk di sekolah salah tu. Supaya mereka boleh duduk dengan cikgu tuition. Kalau anak tu dia minat main chess, kita suruh main chess sampai boleh berjaya. Kita nak macam tu. Baru ni banyak dah ada 3-4 orang daripada mereka boleh masuk universiti tuan-tuan, anak-anak tu. So kami cukup bangga dengan kejayaan anak-anak tu. So itu bantuan persekolahan. Bawah sikit lagi ni tuan-tuan, skim bantuan program peningkatan ekonomi asnaf. Hak yang ni bantuan modal yang kita ada, orang nak beli minjin, bot, ada yang nak buat modal, nak menegar karipak, goreng pisang, macam-macam lah. Masa saya sebut satu pun tuan-tuan akan sebut banyak lagi. Bengkak apa lagi, macam-macam. Masa saya sebut satu, saya bagi contoh lah. Peralatan, ada peralatan nak kerja, dia perlukan mesin booster spray tu. Kalau nak tabak apa? Tabak belajar boleh, tabak acun pun boleh, tabak buji benih pun boleh. Ada jenis tu. Ada yang jenis mesin uli tu, oven ada demikian. Itu bergantung kepada keperluan-keperluan mereka lah. Kita akan semak. Yang tu ada satu arm kita yang memang dia evaluate dan dia, kita ada satu akademi transformasi asnaf. Akademi tu dia fokus tentang benda-benda ni. Okey. Kita ada skim bantuan bekalan elektrik. Mana tu tuan-tuan tahulah ya. Bantuan baik pulih rumah ni cerita sikit. Baik rumah ni kita peruntukkan setiap tahun 824 buah rumah. Tak banyak rumah kita buat 824 aja. Tak banyak. Yang nak buat kerja ni 3 orang nak tulis tu.
Nak buat kerja umur 824 kan banyak. Tak banyak main ni sikit je. Lebih kurang dalam 10 juta je setahun. Tak tambah 1,824 je umur setahun. Selalu orang kata sikit bagi umur satu kampung, bagi satu buah umur ya. Cekali 103 tengok tuan, 103 dah. Satu umur 40,000. Jadi kita kena faham lah, kita ada sistem-sistem kota. Satu kampung dia dapat satu buah rumah baru, 2 baik pulih rumah meja hampir kepada maksimum 38,000 dan 5 bantuan mikro. Mikro baik pulih rumah di bawah RM5,000. Jadi 8. 5 campur 2 campur 1 jadi 8. Jadi 824 ni kita bagi toreh. Asnaf tak perlu mai pejabat untuk kira rumah. Pasal apa kami tak ambil kes ni? Kalau bantuan lain kita ambil. Pasal apa kami tak ambil kira rumah? Sebab kami tak tahu yang mana keperluan dalam kampung tu. Kalau dia mai pejabat, kita tak tahu. Kita bagi kau ni. Kenapa kau bagi kau ni sedangkan kau ni lebih layak? Di kampung Tok Imam lebih mengetahui siapa yang layak. Tapi masalah Tok Imam ni semua orang nak mai jumpa dia lah pula ni. Nak buat gena kan? Nak buat gena. Sebab tuan-tuan imam lebih mengetahui dalam kampung masing-masing. Jadi kalau kira rumah ni, kalau telefon Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, ni ada orang boleh bantu rumah. Allahu Akbar. Saya dulu kata, minta maaf lah tuan, saya ni tak ada kuasa nak pilih rumah ni. Yang ada kuasa memilih dan mencadang ni adalah masjid. Kena pergi kat masjid dulu. Kalau tuan minta saya bagi buat juga ke dalam saya kata. Dia pun, oh gitu kan, angkat tangan balik. Jadi, tuan-tuan imam semua berfungsi dan peranan. Amil kena fahamkan masyarakat sedemikian. Kenapa? Ni dia buat ni, kena pergi jumpa Tok Imam lah, bawa umur ni pergi jumpa Tok Imam. Pasal Tok Imam tahu siapa yang ada keperluan dan siapa ada kelayakan. Ya, tuan-tuan boleh bagi pandangan kat saya, tapi saya tak ada kuasa untuk, I have no right untuk nak memberikan terus. Saya memerlukan pandangan dan saranan dari pihak masjid. Masjid pun tuan-tuan tahulah depa ada keperluan. Cuma dari sudut bilangan, itulah yang kita buat, 824 buah rumah setahun untuk membantu mereka yang perlu. Okey, kemudian bencana tu tuan tahu ada keperluan, kecemasan yang depa terima ke pejabat. Kita ada program Sagu Hati Mualaf, kita ada untuk IPT. IPT ni tuan-tuan, semua para pelajar ni kita tak letakkan di bawah asnaf fakir miskin. Yang untuk IPT yang boleh pergi belajar serta-merta IPT ni semua dia tak kira. Yang ni kita letakkan di bawah fi ar-riqab, membebaskan daripada belenggu, kita letak di bawah asnaf tu. Jadi, yang ni tak kira fakir miskin. Siapa yang layak masuk universiti, pergi masuk belajar di peringkat sijil, diploma, sarjana muda ataupun sarjana ataupun di program PhD, dia layak untuk mohon. Syarat tidak bekerja. Maka kalau dia kerja tak payahlah. Dan yang kedua, dia tak dapat beasiswa. Kalau dia dapat beasiswa tak perlu lagi dah. Dah dapat beasiswa. Kalau bekerja tak boleh lah. Yang tak bekerja kita beri. Okey. Kemudian untuk pelajar yang belajar di Timur Tengah dan sebagainya, yang tu kita. Dan selain tu adalah bantuan-bantuan lain. Sebab kita banyak sebabnya 45 semua. Tapi yang untuk asnaf yang direct, kita masukkan 14 tu. Tuan-tuan boleh minta, saya minta tuan-tuan terangkanlah benda-benda ni supaya masyarakat tahu. Tapi macam saya kata tadi, selepas tuan-tuan menceritakan yang asas-asas tadi. Okey, itulah yang sedikit yang saya nak sentuh kepada tuan-tuan dan puan sekalian pada pagi ini. Di peringkat saya untuk yang pertama ni tentang hadul kifayah dan juga skim-skim bantuan yang MAIP tawarkan untuk mereka yang memerlukan. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian, dengan sebuah sedikit yang saya terangkan ini adalah untuk memberikan tuan-tuan dan puan-puan satu permulaan. Lepas ni mungkin ada sesi-sesi yang berikutnya. Hari tu saya buat permulaan sebelum Ustaz Saidman, pada bulan lepas saya buat cerita tentang keperluan untuk bayar zakat tu. Jadi Ustaz Saidman dia terang bagi perinci. Ni saya terang sikit secara overall, nanti mungkin Ustaz Said nanti datang lagi untuk terangkan kaedah nak pohon, macam mana cara nak pohon. Itu kita buat TOT yang berikutnya. Dan saya bagi masa sikitlah kepada Ustaz Said, ada 20 minit ni untuk terangkan tentang pengiraan lagi. Sebab pengiraan ni agak susah dan melibatkan matematik sikit. Ni agak susah sikit. Jadi tapi sebelum pergi ke Ustaz, sorry, ada soalan? Ada soalan tak pasal kini? Itu Ustaz Said dah terang pasal KWSP, pasal pertanian cerita lagi? Belum cerita? Oh, tak lagi? Okey. KWSP. Saya tahu pasal KWSP sikit lah sebelum tu. KWSP ni nak kira zakat macam mana? KWSP ni tuan-tuan, dia para ulama, yelah kita tahulah dia, adakah dia wajib keluarkan zakat masa dia tengah menyimpan KWSP? Semua kita ni kira kalau siapa yang tak kerja kerajaan ni, yang bukan skim tetap, dia akan ada KWSP. Apakah masa dia duduk simpan tu, dia kena bayar masa tu?
dia tak wajib bayar kalau dia belum dapat mengeluarkan, sebab dia tak ada hakut tasarruf kepada wang KWSP tersebut. Wang tu dia carum tapi bukan jadi hak milik dia, dan dia tak hak milik dia tapi dia tak boleh, dia tak secara sempurna, bukan tak milku tam, dia milik tapi tak secara sempurna, dan dia tak ada hakut tasarruf kepada simpanan KWSP tersebut. Jadi selagi mana dia sarung dan dia tak keluarkan, dia tak wajib keluar. Tapi bila dia dapat, katalah dia kerja kontrak selama 7 tahun, lepas tu dia boleh buat keluar duit KWSP dia. Masa tu dia boleh terus kira KWSP dia. Tapi masalah KWSP ni dia ada sikit complicated sikit. Complicated ni macam mana? Sebab KWSP dia telah memperkenalkan APF Syariah. Tahu kan APF Syariah yang telah diputuskan pada bulan 8 2017. 8 ke 6 tu? 8. Bulan 8. Ogos. Ogos 2017 dimula perkenalkan APF Syariah. APF. Kalaulah seseorang tu disimpan masa bila lepas kerajaan perkenalkan tahun 2017 tu, dia tak tukar kepada skim simpanan syariah tu, dia kena sucikan dulu dividen. Bukan sucikan duit ke semua. Dividen tu dia kena suci. Jangan duk kira semua kacau kita. Dividen dia katalah dia boleh setahun dia boleh dalam 10,000, duit banyak. Dia kena dividen, dia dapat dividen 10,000, kita katalah 10,000, dia boleh 10,000. 60% dia tak boleh guna. Kacau lah. 10,000 maknanya 6,000 tak boleh pakai, 4,000 je boleh ambil. Dia kena sucikan. EPF tu dia kena sucikan dulu. Sebab dividen tu panjang nak cerita buat dividen tu. Sebab dia ada skim. Actually saya sama dengan KWSP. It's not easy untuk saya nak terangkan ni sebenarnya. Maksudnya saya sendiri buat semakan dan saya berdiskusi dengan orang KWSP sendiri. Actually bukan masalah mereka KWSP melabur kepada yang pasti tak patut syariah. Bukan. Isunya adalah sebahagian daripada muamalah itu memerlukan kepada kebergantungan sistem perbankan. Banking ni ekonomi sikit lah Ustaz. Bila berkait dengan banking ni, KWSP kena bermuamalah dengan banking. Dan banking tu tuan-tuan pun tahu tidak semuanya patuh syariah. Kalau kita punya syubak, kita punya account, kita our counter is patuh syariah, yang tu lah. Tapi ada sebahagiannya muamalah tu tak dapat nak dipatuhkan. Jadi KWSP tak dapat nak menyucikan itu. Untuk yang skim konvensional, yang skim patuh syariah ni dia tak pergi tu, dia dah disucikan. So bila kita tahu ada pilihan untuk kita, maka sebab tu kita kena sucikan dulu. So katalah dia nak kena sucikan dulu hartanya tu, tapi harta tu tak boleh jadi zakat. Yang kata 10,000 tadi dividen, 6,000 dia tak boleh pakai sebab dia 60% dia kena sucikan. Okey, 4,000 okey, boleh pergi makan. 6,000 tu dia nak kena sucikan, bukan dengan dia tak boleh bayar zakat dengan tu. Dia kena berikan kepada benda-benda lain. Contohnya dia bayar, dia buat wakaf ke, ataupun dia bayar kepada kita sistem bara'atu zimmah dan sebagainya. Wakaf pun boleh. Dia gunakan tu bukan untuk diri dia, bukan dia punya manfaat dia. Mungkin dia bagi pada orang yang perlu, fakir miskin ke. Tapi dia jangan kira part zakat dia. Dia bagi kepada orang yang nak perbaik rumah kena air buik ke. Boleh dengan penyucian APF tersebut untuk dividen. Bukan semua. Maka kalau kita ada 80,000 ataupun 100,000, pergi cuci 60,000, kita makan 40,000. Tuan-tuan, iman kita pun berpeluh. Tak payah banyak tuan-tuan. Daripada 10,000 tu pun, saya sebab betul, daripada 10,000 tu pun nak keluar 6,000. 6,000 dari 10,000 tuan-tuan. Ketak tangan-tangan. Tak usah kata orang lain. Muhammad Nazim pun lagu tu juga. Bukan senang ni nak berkelak tu. Kerana kita dia tak payah pakai. Kalau contoh kita boleh buat kelak zakat daripada tu, okey juga. Tak boleh. Sebab dia ada isu-isu yang
tutup mentah kan. Jadi kena disucikan dan dia kena okey, so kita asingkan tu. Okey. Kemudian kita kira 2.5% daripada KWSP balance dengan apa simpanan kita tu ditolak dengan APF tadi yang kita dah tolak ke semua, dan kita keluarkan zakat pada masa kita boleh memiliki KWSP tersebut. Itu pun ada pandangan yang mengharuskan tunggu setahun. Tunggu setahun selepas dia memiliki. Tapi yang tunggu setahun lepas memiliki ni bagi mereka-mereka yang hak tu dia ada pun. Kalau dia memang ada kemampuan, ada pendapatan yang lain, kita sarankan masa boleh tu terus. Lebih senang dan mudah. Pasal bila dah dia tu, duit ada, maklum sajalah. Tinggal tang hujung tu, kira tang hujung tu lah. Betul lah. Tapi kalau kita nak terus wajibkan bayar terus bagi mereka yang memang dia tak ada, itu waktu tu je dia ada. Kita ada ruang untuk memilih untuk pandangan yang kedua. Bagi mereka yang nak cenderung kepada yang kedua, dia boleh memilih. Itu yang kita buat di Maib. Kita pulangkan kepada pembayar. Pembayar sendiri boleh menentukan kadar kemampuan dirinya dalam soal itu. Ya. Okey. Tu lah KWSP. Ya. Kalau dia pilih akaun syariah, dia terus bayar terus, dia tak boleh sucikan. Dia terus bayar zakat. Itu buat saya 3 tahun. Umur saya 50, insya-Allah mau bayar. Saya dah ada dalam tu 500 ribu. Masya-Allah. Allah mubarik. Lepas tu macam mana? Macam mana nak bayar zakat? Kalau contoh 500 ribu. 2.5% kali dengan 500 ribu tu. Tu bayar. Bayar. Pasal banyak. Rakam ni pasal tak boleh lah. Jangan tunjuk muka. Yang lain? Bayar tu. Ustaz? Kalau masih ada umurnya dibagi kepada wakaf ke yang dibidang Islam. Merujuk kepada hadisnya Allah la yaqbalu illa thayyiban. Adakah boleh itu? Okey, innallaha la yaqbalu illa thayyiba. Betul, ada hadis yang Nabi kata sesungguhnya Allah, innallaha tayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, bersih, indah, yang tidak menerima melainkan benda yang baik. Okey. Actually kalau kira dari sudut zakat dia tidak diterima daripada benda yang tidak patuh syariah. Zakat. Sebab tujuan zakat itu adalah bersihkan harta yang syariah, yang kita sucikan. Yang tidak patuh syariah ni dia berikan kepada bara'atu zimmah. Bara'ah zimmah yang kita ada tabung kita di bawah sumber am, bara'atu zimmah, untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Dia tak harus untuk kita, tapi dia harus untuk orang lain. Dia nafi' la yanfa' lana lakin yanfa' lil akhar. Kerana dia bukan hak kita, dia hak mereka yang lebih bermanfaat. Itu sebabnya fatwa kita di Perlis, kita memang wujudkan satu tabung nama bara'atu zimmah. Itu adalah untuk membolehkan seseorang bagi dia melaksanakan penyucian kepada harta-harta tidak patuh syariahnya. Harta judi. Contohlah dulu tahu tikam boleh ke dia? Allah tak kira buka kedai besar. Boleh ke dia? Dia rasa diri dia tak mampu lagi, dia tak nak lagi berada dalam hazi zimmah. Dia nak buang, maka dia boleh sucikan dengan penyucian tersebut, insya-Allah. Allah menerimanya sesuai dengan niat dan keinginan dia bagi menyucikan diri dia. Yang la yanfa'lahu lakin yanfa'lil akhar. Ustaz, dia macam duit kedua ni. Sama dengan duit yang pinkin satu hati tak dapat 100-200 ribu. Ambil dulu masuk tu tunggu setahun. Hak yang duit pencen-pencen tu tunggu setahun lah pasal dia kes simpanan. Dan mak boleh. Insya-Allah mak 300 ribu tu mak dia tunggu. Mak dia buat omah jadi omah lah. Omah tak ada zakat omah. Omah dia tak ada bayar zakat pasal kalau omah kena bayar zakat dia kena buang pintu bayar. Buang tingkap bayar. Jadi tak ada zakat omah ni. Yang zakat di atas nuqdain. Di atas simpanan dia. Itu dia kena bayar zakat. Yang lain ah?
Lepas setahun je. Nak pencen kau tu? Dah mudah lagi. Kena. Sebab masa dia dapat tu dia belum lagi, dia kena tunggu haul setahun. Sebab masa tu dia kira wang simpanan dia. Lepas haul setahun, kalau ada balance, dia kira kepada balance yang ada pada dirinya. Jangan buat lupa lah. Ya, pasal masa tu dia bukan dia punya lagi, dia hadiah dia terima, dan dia hanya menjadi duit kawan tu selepas dia menerima. Dia tak terima lagi masa tu. Yes, duit pencen bukan kerana kita simpan. Kita tak pernah simpan pun duit tu. Dia diberikan sebagai hadiah untuk dirinya. Lepas tu dia kena tunggu setahun, sebab waktu tu baru jadi hak dia. Sebab di antara prasyarat untuk keluarkan zakat adalah haul, tempoh setahun, setahun Qamariah lah kan, setahun hijrah. Yang lain? Sorry? Pun sama. Sebab dia kira simpanan kepada diri kita. Ya. Selalunya tak ada lah. 25%. Sorry? Claim insurans apa tak? Kita simpan insurans. Simpanan. Dia kira simpanan. Dia kalau mana simpanan, kena banyak simpanan. Dalam konsep simpanan. Tabur haji lain. Tabur haji kerana tabur haji sendiri telah melunaskan zakat untuk pihak kita. Dia bayar dah. Sebab tu kalau tuan-tuan kira zakat kita, kalau contoh zakat pendapatan tu dia ada portion untuk tabur haji, kerana tabur haji telah ditunaikan zakat. Kita tak nak redundant kepada bayaran zakat yang telah ditunaikan oleh tabur haji. Katalah tuan-tuan simpan ASB ke, simpan dalam kebanyakan bank telah tawarkan untuk FD, fixed deposit kepada pendeposit, siapa-siapa wala atas RM50,000 boleh simpan. Okey, yang tu kena kira sebab kita dalam tempoh setahun kita simpan duit tu. Duit kita boleh kelak pada bila masa pun. Cuma tak dapat dividen dia, betul tak? Katalah kita simpan dalam fixed deposit. Ikut hari ni kita simpan. Depa kata saya nak bawa kelak, itu tak payah nak kena bawa kelak juga. Depa kena bagi sebab kita nak bawa kelak walaupun sebab kita pin deposit saja. So cuma simpanan dalam bentuk deposit untuk membolehkan kita dapat hibah daripada mereka. Jadi dalam konteks tu kita kena bayar lah sebab kita simpan duit tu. Apa jua kesimpulan dia, apa jua harta yang bersifat nuqudai ni, duit ni yang boleh ditimbang tara dengan minaz zahabi wal fiddah, diwajibkan dengan zakat. Mencampur. Ada setengah orang dia pandai, dia kata, saya bank ni ada 12,000. Bank ni ada 11,000. Bank ni ada 10,000. Tak ada satu pun yang lebih daripada 14,000. Tak kena bayar zakat. Cerdik ke dia? Tak boleh, dia kena campur ke semua. Dia kena campur. Walaupun sikit. Macam buat jadi banyak. Bank ni sikit. Ustaz Jalil kita tahu dia tu dia banyak tu, jangan main tu. Bank rakyat tu duit rakyat duit dia. Okeylah. Okeylah tuan-tuan, ada apa lagi tuan? Apa ni? Harum manis. Okey, harum manis. Harum manis ni kita bincang sikitlah walaupun dia agak panjang. 5 minit tak cukup, tapi tak apa, kita cerita aja harum manis. Harum manis sebenarnya kita bukan ada zakat fatwa jangan zakat sebut harum manis, tak ada. Zakat zuru' wa thimar saja. Kita ada zakat tanaman dan hasil pertanian, itu zakat kita yang kita keluarkan. Okey. Zakat pertanian ni ataupun zakat daripada hasil buah-buahan ni, kita zakat pertanian kita sebut kan, zakat pertanian di Poli ni adalah berdasarkan kepada satu mesyuarat jatuh fatwa yang telah diputuskan pada tahun 2013. Kita keluarkan fatwa 14 Zat. 2013. Mana? Fatwa tu dia menyentuh mengenai yang ni saya punya kertas Zat. Bukan dia tak ada masukkan sirah tu. Tak ada masuk sirah kan? Sama dengan harum manis. Ni pasal harum manis lah. Okey. Kita sebenarnya pada tahun 85 dulu ni tuan-tuan. Tahun 85 dulu ni dah fatwa mengenai kita yang telah luas dalam soal zakat tanaman.
Dalam soal zakat tanaman ni dia boleh dah daripada dulu lagi kita dah sebutkan tentang tidak hanya dihadkan kepada biji-bijian. Tuan-tuan tahu, kalau saya nak cerita ni panjang sikit lah kan. Dia ada khilaf di kalangan para ulama tentang soal zakat terhadap hasil-hasil daripada tanaman ni. Ada khilaf ulama. Dan dalam soal khilaf ulama tentang soal ni, kita cenderung kepada pandangan yang menyebutkan tentang kewajipan kepada semua hasil tanaman seperti mana pandangan Imam Abu Hanifah dalam soal tersebut. Kita ambil pandangan Imam Abu Hanifah dan kita cenderung kepada pendapat Imam Abu Hanifah dalam soal-soal yang berkaitan dengan zakat tanaman ini. Jadi kita tarjihkan pandangan terhadap perkara tersebut. Okey, tentang hasil tanaman ni tuan-tuan pun tahulah, tuan-tuan pun tahu macam mana pembincangan di kalangan para ulama semasa dan bahkan ubat terdahulu. Kalau sebagai contoh, contohnya ada pendapat yang dia kata hanya 4 biji-bijian saja yang diwajibkan. Yang hanya melibatkan kepada syarat-syarat tanaman berdasarkan kepada yang dinyatakan, berdasarkan kepada dalil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak milih ataupun kita tak cenderung kepada pendapat tersebut, ya. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan hanya diwajibkan zakat itu kepada hubub, kepada apa? Bijirin. Maka tapi kita tak cenderung kepada tersebut. Dan ada yang mensyaratkan kena qutul balad, kepada makanan asasi. Dan ada yang mensyaratkan ataupun ada yang mengatakan zakat itu hanyalah kepada makanan yang boleh disimpan, yang yuddakhar, yang boleh disimpan, wa yukal, yang boleh ditimbang dan sebagainya. Tapi kita tidak cenderung pada pendapat tersebut. Kita cenderung kepada pendapat Imam Abu Hanifah yang mewajibkan kepada kullu ma yanfa', setiap yang dimanfaatkan, yukhraj, yang dikeluarkan ataupun yang dikeluarkan daripada bumi. Maknanya kita cenderung kepada pendapat yang sedemikian. Apa saja yang keluar daripada bumi kita ambil dan cenderung kepada pendapat Imam Abu Hanifah. Itulah juga pendapat yang disebutkan oleh Imam Abu Yusuf, Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Ahmad, Daud dan juga Imam An-Nakhai, yang dinakalkan oleh Al-Qardawi yang menceritakan tentang pendapat tersebut. Dan inilah juga pendapat yang kita ambil dan diguna pakai oleh banyak juga negara. Pendapat perlih ni, pasal ni bukan kita saja, tuan-tuan. Contohnya dalam Qanun Az-Zakat As-Sudani, di Sudan pakai pendapat kita. Ya, kalau tuan-tuan tengok di Bait Az-Zakah Kuwaiti, di Kuwait juga pendapat yang lebih kurang sama kita. Al-Qardawi pandangan itu, Abu Nasir Al-Alban pandangan yang demikian, Mufti Mesir sekarang juga berpandangan yang demikian. Syekh Syakir Alam dia pegang dengan pendapat tersebut. Darul Ifta' Palestin, kalau tak salah Darul Ifta' Palestiniyah, Al-Palestiniyah juga berpandangan dengan pandangan demikian. Darul Ifta' Mesir pernah berpandangan dengan pandangan demikian, dan sekarang muftinya berpandangan dengan pandangan demikian. Dan dalam banyak-banyak ni, di Palestin, di Sudan, di mana tadi, di Kuwait, di Palestin, di Mesir, tiba-tiba polih tembak dalam tu. Ke international juga tu, international juga lah. Di Sudan pakai pendapat itu dalam malas. Di Sudan dia ada, even di Sudan dia ada kanun az-zakah. Di Sudan dia ada enactment zakat yang telah diwartakan. Di Sudan, di Palestin, di Mesir, di Kuwait, di mana, di Arab Saudi tidak. Dia pakai pendapat itu, tambah dengan satu, dipolih. Bahasa Malaysia tak pakai pendapat itu. Polih je pakai pendapat demikian. Maknanya, isu pertama adalah kita wajibkan zakat kepada semua daripada hasil tanaman. Tak kira lah harum manis ke. Dan yang paling ini, kalau tuan-tuan fikir betul-betul, sayur pun kira. Dia boleh. Tapi betul. Tapi ada syarat-syarat dia lah, bukan semua orang tanam nak makan pupuk kaduk di tepi tu, tak ada lah. Yang kita kira lebih daripada 650 kilogram. 650. Tahu? Setengah tan lah, lebih di setengah tan. Yang hasil dia lagu tu. Padi sponsor lebih 653 maknanya. Yang lebih tepat 653. 653. Setakat lah ni fatwa kita 653. Tapi dalam kajian saya, bukanlah kajian sangatlah, dalam saya punya research ni, itu pun sesuatu yang perlu diperbincangkan lagi. 653 tu. Sama ada 1300, kita nak kena balik pada 1300, satu tan lebih, ataupun 650 tu pun juga satu discussion. Al-Qardawi, dia pendapat dia 653. Qardawi pendapat 653.
Cuma kaedah kita nak kira tu agak sedikit discussion. Sebab dalam hadis-hadis Nabi, dia tak sebut tentang bakat. Tak ada satu hadis pun yang sebut tentang bakat. Tak ada satu pun hadis yang sebut tentang bakat. Semua hadis-hadis menyentuhkan tentang soal diukur. Diukur. Ukur means kena masukkan benda dalam tu, mal lebih kena bayar. Itu yang sepatutnya berlaku. Sebab tidak ada hadis yang menyebutkan tentang ditukarkan. Tapi para a'immah yang sekarang ni memang dia kena nak ukur. Lagu mana nak cari, macam mana bukan ada alat mengukur pun lagi. InsyaAllah kita we try to, kami tengah buat research tu, kita akan tengok nanti apa yang boleh kita buat. Jadi nak abangnya adalah zakat law ni kalau lebih daripada 653 kg kena lah. Kalau 653 kg ni, kalau haruman ni kena catat lah. Maka lebih daripada 653 kena. Tapi pasal kebanyakan lebih lah. Kalau dia ada 5 pokok lebih. Lebih berdasarkan kepada apa yang ada. Okey. Kemudian diperlih pula kaedah kita punya bayaran kita pula sedikit berbeza daripada tempat lain. Kita mengharuskan penolakan beberapa kos. Diperlih, tapi negeri lain mungkin pun ada banyak juga yang buat penolakan kos mengurus, kos upah. Tentu ada hadis Nabi SAW yang Nabi sebutkan kadar bayaran zakat itu adalah al-ushur dengan nisful ushur. Okey, tahu kan kalau apa yang dijirus dengan air dengan apa yang tak dijirus dengan air, kalau dia kena usaha jirus, dia kena 5% saja. Kalau yang dia tak jirus, pakai tanam jadi ya 10%. Diperlih kita ambil semua pendapat pakai pendapat tersebut. Cuma fatwa kita menyebutkan tentang kaedah pembayaran tu. Okey, pertama lebih daripada 653. Tadi kita tahu semua apa yang semua yang keluar daripada hasil bumi. Nombor 2, 653. Kena lebih daripada nisab tu dulu. Okey, habis daripada nisab tu, kita nak kena tahu kaedah nak bayar banyak mana. Tapi tangguh saat kaedah nak bayar ni, kena tengok hasil dia berapa. Lah ni orang kena kira hasil lah. Sebab dia kira duit dah ni. Kira hasil banyak mana? Tulis hasil. Boleh berapa nak buh? 25,000. Diperlih kita boleh tolak kos mengusaha. Baja ke apa lagi ya? Acun ke, bajak ke, setengah tu upah gad, bubur. Setengah tu apa lagi? Pagak elektrik. Bubuh pagak elektrik. Alah ni kan. Ada orang mati. CCTV. Lain macam tu. Okey. Dia kalau ada kos mengusaha diperbolehkan. Dan untuk boleh dia ada satu benda yang sikit lebih. Dia ada boleh buat penolakan bagi kos sara diri untuk petani hakiki. Petani hakiki ni siapa? Dia tak ada kerja lain, kerja dia petani je. Contoh dia buat bendang. Kerja dia buat bendang je. Tapi kalau dia JKK sama tak ada. Kalau dia ada hasil lain, tak ada. Kalau cuma susah nak cari dalam macam tu. Law ni yang pergi buat bendang. Siapa buat bendang? Pengaruh jatah pengaruh buat bendang, pegawai buat bendang, cikgu-cikgu buat bendang, law lagu tu. Tapi kalau dia betul-betul hanya usaha bendang saja, sebab kita nak kena himayah, nak kena jaga kepentingan dan keperluan petani yang memang dia boleh ditolak. Boleh ada pendapat yang sedemikian. Yang sesuai dengan maqasid zakat untuk nak jaga, bukan jaga orang bayak, nak jaga orang asnaf saja. Nak kena jaga kepentingan orang yang bayak sama. Jadi, dia ada pengecualian untuk kos sara diri. Tak ada di negeri lain yang buat macam tu. Kalau tak salah di Pulau Pinang ada tapi tak dilaksanakan. Di Perlis satu-satunya yang melaksanakan kos, boleh buat penolakan kos sara diri. Tapi bagi petani hakiki saja. Kalau dia ada kerja lain sama, tak boleh tolak. Janganlah nak tolak bagi orang lain lah tu. Tolak. Bila nak kira tu tuan-tuan, berapa persen nak bayar? Takat dalam fatwa kita macam ni. Kita punya pendapat, kalau dia tolak kos, dia kena bayar sebanyak 10%. Kalau dia tak tolak, dia kena bayar sebanyak 5%. Tapi kalau tanaman dia langsung tak ada usaha apa-apa, terus pitabok jadi, ya?
10%. Yang paling bersih adalah tanpa penolakan kos dan dikeluarkan sebanyak 10%. Kebanyakan tuan-tuan yang tanam padi, yang sikit-sikit yang kita kata petani-petani kita ni, dia pilih hak yang ketiga tu terus. Dia tak mau, saya tak mau tolak-tolak saya nak bayar. Dia boleh 1,000, dia keluar 1. Tuan-tuan. Tapi yang banyak-banyak ni dia kira. Tak apalah. Tapi maknanya kita ada fatwa yang mengharuskan penolakan kos itu. Lagi? Apa lagi? Oh tu. Ya. Bukan rumah sajalah, untuk kanan, ke sana. Semuanya. Dorian lama-lama 10 Cuma depa tak tahu lebih 653 ke tak? No? Mati lebih 653. Kalau lebih okeylah. Ada lebih tu okeylah. Yang jenis buat dalam besar lagu tu. Dulu zaman dulu buah apa? Dayan ropa. Mal dayan ropa tu banyak pun lagu tu. Yang lain? Lagu tu mana? Lagi? Ada bendang, tak buat bendang, kemudian kita sewa dekat orang dalam $109. Banyaklah. Berapa long tu? Ustazah tak buat bendang, ustazah tak kena buat kelak. Ustazah tak kena buat kelak zakat pertanian. Tapi ustazah kena keluar zakat pendapatan ustazah daripada hasil mustafad yang ustazah dapat. Sewaan tersebut. Ya. Ustazah tak kena keluar masa dapat hasil. Kalau orang yang buat pertanian, dia kena keluar masa dapat pada yauma hasadihi. Dalam Al-Quran, yauma hasadih. Ketika mana hari dia memperolehi hasil. Pasal tu sebenarnya mengeluarkan dengan ain dia tu lebih kuat dalam dalil ni. Tapi tak apalah. Jadi orang yang buat bendang tu dia kena bayar zakat pertanian tu. Ustazah kena bayar berdasarkan kepada hasil pendapatan ustazah kerana sewaan berkenaan. 2/5. Sikit. Kita mungkin terfikir kenapa? Apa di sebalik maqasid? Kalau zakat pertanian tu 10 dengan 5 tinggi nak banding dengan 2.5% saja untuk yang lain. Apa maqasid dia? Sebab pertanian ni Allah Subhanahu Taala bagi, kalau kita fikir betul-betul, banyak, lebih daripada segala yang kita boleh ni. Dan dia hanya bergantung tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila lagi tinggi tawakal, lagi tinggi hasil dapat, insya-Allah. Dan hasil lagi banyak dia korban, lagi banyak Allah bagi. Jadi sesuailah dengan kelebihan yang Allah bagi. Dia tak sama kalau zakat-zakat lain 2.5%. Mah, ni orang perempuan banyak mah kan. Mah dia paling beza tau dengan negeri lain. Di negeri lain dia kena lebih daripada uruf. Libas al-uruf. Libas urfi. Pemakaian uruf. Zakat mah ni diwajibkan selepas kita ada mah sebanyak 85 gram. Tapi sebahagian tempat dia kata kena ada uruf dulu. Iaitu ada setengah ambil 150 gram, ada ambil 200 gram. Dia kata mustahil orang nak pakai sampai lebih daripada 250 gram, dia kata. Sungguhlah nak pakai kan sampai 250 gram. Berat. Suku kilo. Suku kilo. Okey, tak apalah. Cuma kita diperlih, kita tak ada fatwa demikian. Fatwa kita adalah semua emas yang dimiliki. Yang dimiliki. Bukan yang dipakai. Pasal ada setengah kata, "Dok, saya nak pakai. Hari ni saya pakai hak lain, hari ni saya pakai hak lain, hari ni pakai. Hak yang saya pakai, saya kena." Dia boleh tak? Dia pakai kedua-dua sekali. Wallazina yaknizuna dhahab wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan. Jadi kita pakai orang yang dia ada kunuz, ada kanzun min dhahab wal fiddah. Kita pakai orang yang memiliki. Kan senang juga tu, iaitu nak buat kelak pun kan senang. Nak buat kira. Tapi orang perempuan, alhamdulillah Allah bagi kelebihan kepada orang perempuan ni, ustaz-ustaz semua. Ustazah tahu lah kelebihan ni. Apa kelebihan orang perempuan? Tanya, banyak mana? Mah ada. Dia boleh hafal. Dia boleh hafal ni. 79.3 kilogram. Dia boleh tahu. Poin pun dia pun tahu orang perempuan. Saya tanya ni. Berapa manyam ada? Dulu orang kira manyam. Dia boleh tahu berapa manyam tu lah. Orang dulu. Lepas tu dalam pengiraan kita dalam tu, tuan-tuan tengok kita ada mayam lagi. Dia boleh hafal orang perempuan spesifik. Dia nak bayar zakat senang.
Orang lelaki susah sikit. Dia jenis orang tak berapa nak fikir benda gitu. Dia kira ada awak kelak. Orang lelaki. Tapi orang perempuan dia hebat. Dia boleh tahu. Ada berapa alun tanah? Tak berapa. Tak. Orang lelaki kan tahu. Tahu mana tanah? Tu, kau cakap tu tahu mana? Kadang-kadang betul panggang pun tak tahu. Tapi orang perempuan insya-Allah Allah bagi dia kelebihan. Dia spesifik. Dia tahu dia ada banyak mana. Oh, saya ada 82 saya ada 84.5 kilogram. Tak cukup 85 lagi. Oh. Okeylah, itulah sebut sikit lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada apa lagi? Itu termasuk hak anak. Hak individu. Kalau anak baik asing dia punya. Kalau contoh kita punya, anak tu kita bagi pinjam pakai lah. Kita kena bayar. Kita bagi dia pakai Hak dia. Zakat ni dikira hak individu. Katalah dia tu seorang anak yang apa? OKU lah, kita kata dia anak istimewa, dia tak mampu ni. Zakat dia tak kira. Dia kira kalau contoh dia walaupun dia OKU tapi dia ada duit dan dia ada emas 100 gram. Bukan 1 kilo mahal sangat. Dia ada 1 gram walaupun dia OKU, ke alal wali, ke atas walinya untuk dia mengeluarkan zakat terhadap emas yang dia miliki. Tapi base kepada dia punya, secara berbasingan. Dia kena base kepada pemilik kepada emas tersebut. Ya. Kira ni, contoh ada suami, dia bagi ke isteri dia, bagi sungguh. Kenapa suami nak kena keluar zakat pula? Isteri lah kena keluarkan sebab suami telah bagi hibah kepada isteri. Tapi ada setengah suami, dia punya emas tapi dia kata, kau pakai emas aku tapi aku punya. Maka aku nak apa? Aku nak pergi tebus. Yang tu lelaki kena bayar. Suami kena bayar. Mana yang guna Gina tu ni? Kena. Dia beli itu 150 kan. Orang ini 200. Jadi Pada semasa. Pada harga semasa. Antara investment adalah investment emas. Dia lebih kurang sama dengan tanah. Dia naik. Ada setengah orang dia tak mampu nak buat investment, mulai nak beli tanah banyak. Dia buat minimah sikit-sikit, akhirnya boleh beli tanah. Tak tanah siapa tak tahu kan. Tapi ada. Di sini pun ada lah. Mas di Aranu kena bayar sebab kita pemilik, dia hanya penyimpan saja. Dia, kalau tuan-tuan perasan, cuba tengok dekat risik tu dia tulis nama apa. Nama apa sebelum dia tulis nama kita? Nama apa? Nama pemilik. Nama pemilik dia kata. Jadi kita lah pemilik dan kita yang kena buat keluar zakat tersebut, bukan kedai pajak gadai tu. Tak apa dia bayar. Kan mimpi tok ke dia? Dok, tak ada hari dia nak bayar. So kita yang kena bayar zakat tu. Walaupun kita tebus, walaupun kita letak di arah nu. Orang okey, dia pinjam duit kita, maknanya kita tak ada duit tu dengan kita. Bukan duit kita dah waktu tu. Tak ada. Beza dengan mah tadi, kita bukan pergi pinjam, bagi dia pinjam. Kita pergi letakkan dia, kita ambil duit. Tambah pula, seolah kita ada dua benda. Tu beza dah. Ya. Tak ya. Nanti bila dia buat bagi kita kena. Kena. Dia tak lari daripada hak yang qabat tak qabat ni. Dia benda yang dihutang qabat dengan hutang tak qabat, dia tak lari daripada konsep tu. Kalau contoh dia memang bagi dan kita ada tasarruf untuk tu, kita kena selepas daripada itu. Insya-Allah. Sebaiknya adalah kita fokus kepada keperluan. Asnaf ni dia sangat dinamik perbincangan dia. Asnaf memang ada 8, tapi kita tidak diwajibkan untuk nak nak kena letakkan bagi pada semua. Kalau tidak kita nak bayar amil, nak bayarkan siapa pula amil? So kalau ikut kepada amil, mula daripada fakir, miskin, muallaf,
fi ar-riqab, al-gharimin, ibnu sabil dengan fi sabilillah ni, kita tidaklah wajib untuk memberikan kepada semua lapan-lapan ni. Tapi kepada pengurus zakat, dia sebaiknya memberikan hak kepada orang yang berkeperluan tu. Jadi kalau Maib berusaha untuk mengakhirkan kepada semua. Sekalipun memang kita bagi semua, kecuali yang kurang sikit, Ibnu Sabil agak kurang, fi ar-riqab, gharimin pun agak kurang. Sebab berhutang ni dia masalah sikit. Hutang ni kena beza dengan hutang qabat dengan hutang tak qabat. Hutang yang dikena bayar Allah mendesak dengan hutang yang belum. Contohnya semua nak kira, ada tak di sini yang tidak ada hutang? Ada tak? Oh, betul. Syekh Muhammad betul. Semua kita ada hutang, tapi tak termasuk dengan ta'rif al-gharimin. Sebab al-gharimin di sini adalah hutang yang dengan hutang tu, hutang dia perlu bayar pada waktu tu. Mana kira Ustaz Mazlan kira gharimin, Dr. Zuraimi pun gharimin, dia bayar dah. Omong bayar lah. Dia tak bagi gharimin. Maknanya bukan qabat. Tak mana dia nak jadi qabat tu nanti? Tergadai. Dia bayar berapa? Tergadai dah. Gharimin masa tu. Masa tu lah. Barang-barang perhiasan kan. Ya. Dia yang dia pakai barang yang untuk dia pakai itu memang mahal sikit, tapi harganya mahal. Misalnya batu berian yang dia pakai pada dia tu, macam mana percaya zakat? Sudah dah no. Dia yang dikena bayar zakat banyak betul ni kaya. Dia yang dikena bayar zakat adalah emas saja. Berlian itu tidak dikeluarkan zakat. Jadi bila kami nak kira tu pun, kalau kami timbang ni, saya ni bukan mahal ni. Perak ke pun bukan, tuan. Katalah perak, kena bayar zakat perak kalau banyak lah kan. Okey. Bila dia timbang tu kena tolak. Ni bukan batu ni. Ni sintetik lah. Katalah batu, tolak berat batu. Batu tu tak kena keluar zakat. Walaupun batu tu yang mahal. Walaupun batu tu mahal. Macam omah mahal tak kena bayar zakat omah. Tidak, kita nak kena kerak pintu, kena kerak tingkap bayar. Tak ada zakat omah, tak ada. Zakat tanah pun tak ada. Kalau kita kira macam perhiasan bagi hukum bawah yang Betul. dia pakai Mutiara. Mutiara yang biji mahal yang tak gitu. Benda yang mahal itu yang tak dikenakan pada mana. Tik payah hak tu pasal apa? Kita nak bayar zakat ni berdasarkan kepada dalil. Kalau kita perasan betul-betul, tak banyak harta kena zakat sebenarnya. Zakat ni hanya spesifik untuk harta-harta yang diwajibkan saja. Emas, perak, duit tu sebab dikiaskan kepada pendapatan dia. Sewa-sewa tu pun kerana dikiaskan kepada pendapatan dia. Apa lagi? Tanaman. Kok ada dia jumpa dengan rikas. Payah nak jumpa lah kot luar ni pun. Orang korek habis dah. Boleh ke karun lah. Harta karun. Boleh ke dia lah. Jadi maknanya tak banyak harta yang kena zakat. Tak ada harta apa? Harta zakat kereta. Kereta tak kena keluar zakat. Rumah tak kena keluar zakat. Banyaklah benda-benda lain yang sebenarnya harta ni banyak, tapi yang kena zakat ni hanya specifically kepada berdasarkan pada dalil saja. Allah SWT bagi itu adalah untuk tujuan. Sebab kalau kita perasan, yang kena zakat ni semua yang boleh tasarruf. Yang boleh digunakan untuk bermuamalah, yang boleh digunakan untuk kita membeli, menjual, tu kena. Macam boleh kita ada fatwa berkaitan dengan Bitcoin. Tuan-tuan Bitcoin. Marga apa pula Bitcoin tu? Bitcoin, dia boleh kita baru fatwa kita mewajibkan zakat kepada Bitcoin. Bitcoin ni Ustaz Umar, dia adalah duit alam maya. Duit alam maya. Lagu mana duit alam maya? Bukan saham susah. Dia nak kata saham pun tak. Duit dia tak nampak benda, tak nampak duit itu. Duk dalam akaun dia, orang kata dia ada duit. Tapi dia tak ada duit. Sebab benda tu bukan duit, tapi dia ada kuasa membeli. Ada nilai membeli. Tapi kalau nak nilai pun tak tepat kan, kita nilai. Sebab rumah pun ada nilai. Tapi benda ni dengan benda tu, dia, transaksi is the right word. Dia boleh melaksanakan transaksi. Dia boleh beli melalui internet. Bitcoin tu. Saya tak ada Bitcoin tu, tuan-tuan. Nak cerita saja. Bitcoin. Tapi Bitcoin pun ada perbincangan kan, mana boleh mana tak boleh. Tapi kita kalau dah biar. Bitcoin ni
juga diwajibkan. Maknanya benda yang kalau kita tengok kewajipan zakat ni adalah pada benda-benda yang boleh buat transaksi. Itulah yang kita boleh faham asas kepada zakat. Ustaz, kalau zakat terapkan ni, kalau orang tu dia bela kambing, dia bukan bela kambing daripada awal. Maksudnya dia hanya ambil kambing tu, ambil kambing yang besar dia, dia jual, dia ambil kat kambing lain. Baru cakap perniagaan. Perniagaan. Tak kira ikut lengan ikut. Tak, sebab yang kira ni dia yar'a, dia jaga, dia membanak. Dia ni dia berniaga. Dia memang perniagaan. Tu perniagaan. Kalau yang kena zakat ni dia banyak contoh tu. Kalau zakatul haiwan, dia banyak syarat-syarat dia. Benda tu makan, benda tu duduk dalam bukan yang terpaksa ni, yang dia tinggal lagu tu. Mana nak cari lah ni, susah jugalah sebenarnya actually. Susah jugalah, ya. Jadi kalau just dia mal tak, dia bukan dalam zakat tu. Dia zakat perniagaannya. Ustaz, ni pengalaman untuk masuk kampung, untuk jumpa dua lelaki jumpa kan, wanita-wanita yang ditinggalkan suami sebab dia tak dadah, suami masuk pusat santi ke penjara. Jadi mereka ni nak pergi kerja tak boleh sebab ada anak kecil-kecil. Jadi dia meminta-minta ke orang, mencuri macam mana. Masya-Allah. Ada itu waktu kejadian ni. Susah suruh dia pergi pejabat lah insya-Allah. Tu. Suruh dia pergi pejabat. Ataupun saya bawa, tak apa. Bulan-bulan sana banyak Ustaz. Kalau tampang, berseri itu banyak. Suami berada. Semua tempat lah tu apa. Semua tempat lagu tu. Kalau saya memang orang ni dia kata kan, tapi tak apa. Okey, untuk kes-kes macam tu Ustaz. Betul kita macam saya kata lah, kadang kita tak tahu adakah. Pertama kami cadangkan Ustazah semaklah sikit. Kadang tadi kan saya dah bagi kan, seorang nak tengok tu, Ustazah tengok. Minta nombor kad kan nak tengok. Tengoklah juga dia pernah dapat ke tak. Kalau dia dah memang repeat dengan kita, I don't think kita nak kena bagi lagi lah. Kita bagi sekadar kemampuan dan apa yang dia perlukan saja. So kalau dia kata dia tak mampu lagi untuk, dia tak boleh nak pergi kerja dan sebagainya. Sebenarnya kita di bawah kita ada Akademi Transformasi Asnaf. Akademi ni dia bagi skim latihan dan terus bagi peluang kerja. Untuk anak-anak dia tu tak apa. Kita akan tolong pick up macam mana nak buat. Dia ada adik-beradik ke apa ke tu, dia ada peluang pekerjaan. Sebab saya setakat saya tengok ni, nak membantu asnaf adalah dengan kaedah memberikan pekerjaan lebih cepat dan boleh memberikan dia income. Daripada kita duk suruh dia buat benda lain. Yalah, meniaga kalau dia tu memang untuk meniaga. Meniaga ni bukan semua orang boleh meniaga. Jadi sebab tu kita ada 310 tempat untuk asnaf yang nak pergi bekerja. Laki-laki dan perempuan. Cuma kita ada interview sikit lah. InsyaAllah akademi tu dah berjaya. Gaji dia pun tahu berapa tak? 4,000. Ada seorang kawan tu gaji dia mahal dia gaji saya lagi. Dia mahal kata, Ustaz, itu Maik bantu saya. Law ni saya nak bayar zakat. Mengalir air mata Ustaz. Sebab dia dah nak bayar zakat. 4 orang. Daripada penerima kita dah transform dia kepada pembayar. Ni depa dah minta kursus ni. Depa lepas kursus tu gaji dia 8,000. Ada yang pergi kerja. Ada yang pergi kerja seorang ni, dia kerja dia panggil apa? Dia panggil pegawai logistik. Nama jawatan dia pegawai logistik. Tahu dia kerja apa? Bawa trailer. Jawatan dia pegawai logistik. Gaji dia 5,000. Sama dengan pegawai. Gaji dia 5,000. Dia bayar zakat. Itu antara benda yang kita buat lah. Jadi eloklah kita refer kepada benda tu, InsyaAllah. Okey, InsyaAllah Ustazah minta tolong sama-sama kita sebar-sebarkan kepada masyarakat yang perlukan pencerahan daripada kita. Semoga Allah SWT memberikan kita dengan kemudahan. Ustaz Said, kalau ada nak tambah lagi, mungkin boleh tambah. Dan saya harapkan sesi Allah ada 5 minit minta maaf Ustaz. 5 minit. Tinggal 2 minit ke Ustaz Said. So tak dan nak bagi Ustaz Said minta maaf. Jadi saya akan tak apa Ustaz, saya berhenti je lah ni 5 minit lagi ni. Saya berhenti, patutnya 5 minit ni Ustaz Said cakap tapi tak padan dia cakap. Okey. Jadi saya minta maaf kalau ada kekurangan dan kalau ada yang tonton tak clear boleh maklumkan kepada kita. Dan macam saya kata tadi lah, kalau contoh tentang asal had kifayah kita ni tak apa nak tepat lagi,
tuan-tuan datanglah untuk memberikan pandangan semua masalah. Kod tak tepat. Sebab ianya bersifat ijtihadi. Ijtihadi ni ijtihadlah. Kalau betul insya-Allah boleh pahala. Tak betul boleh tak? Satu je. Kurang sikit. Tapi memang kalau lama-lama kadang-kadang kita buat benda baik ni tuan, kita tak boleh pahala. Buat benda baik ni susah nak dapat pahala. Boleh bala. Pasal iyalah kita nak kena fikir kan, kita nak kena ni. Kena fikirlah sama-sama insya-Allah untuk kebaikan mereka yang perlukan. Sehingga itulah sedikit daripada Maib. InsyaAllah Maib harap tuan-tuan dan puan sekalian tolong sampaikan input dan maklumat ni. Saya cadang untuk ke depan mungkin kita boleh buat sesi yang lebih kurang macam ni, tapi untuk ni kita kalau sesi Maib nanti boleh bawa buku fiqh sunnah yang tuan-tuan dapat tu, boleh bawa tu lah no. Sebab tak arah kita cerita ni macam sutuhi, sebab tuan-tuan tak tengok buku. Kalau ada cantik saya boleh tunjuk, tapi tak ada. Alright, so saya cadangkan tuan-tuan bawa kitab. Ya? Oh, kitab zakat lah. Kami ni zakat lah dulu. Kita akan mensentuh zakat wakaf dengan sedekah. Ya, nanti tuan-tuan bawa kitab tu. Sebab tebal sungguh lah, banyak lah. Takkan bawa ke semua lah. Jenuh. Pajrik, jenuh kirik lah. Bawah nombor 2. Nombor 2. Ustaz Mat. Tuan-tuan bawa yang tuan-tuan berkaitan dengan zakat. Saya tak tahu jilid apa. Tak tahu. Kalau macam kami yang Arab sebiji 1 je kan. Kalau jilid 2 Yang zakat tuan-tuan bawa jilid 2 insya-Allah untuk next time. Ya. Lepas tu baru kita kena bawa kitab juga Ustaz. Dan baru kita boleh pair with this. Kalau tidak tak, tuan-tuan nak terangkan tu nanti nak kaitkan dengan benda ni macam sukar untuk dikaitkan. Seolah-olah satu hari kuliah tu tuan-tuan baca buku, satu hari nak kira ni depa pun anak makmum pula. Mana satu. Saya dah cuba buat di Masjid Sungai Payah. Kami buat lagi tu. Macam nak jam sikit. Sebab bila nak kira pasal nak kira tuan-tuan, orang kamar. Orang mah kira. Tik jemaah. Timah kira. Kita orang nak mal 88. Orang nak mal 88. Boleh tu kira. Contoh saya share. Ada orang dia hantar saya, Ustaz, saya ni kalau contoh saya ni saya kahwin. Tak apalah saya kata. Saya kahwin dah. Tak apa, saya bukan nak tak kahwin. Dia orang perempuan dia tanya tu, Ustaz dia hantar saya WhatsApp ke Facebook ke. Dia kata Ustaz saya kahwin dah. Tak apa, saya kata alhamdulillah. Ada suami, tapi kahwin dah lama tak ada anak. Lepas tu dia kata, kalau saya mati ni lagu mana? Nak kira harta pusaka saya. Mati ke tak lagi? Tak mati lagi dia kata. Tapi nak kira. Tak apa. Okey, ni nak kira siapa mati dulu dia tanya. Nak kira siapa mati? Nak kira kamu mati dulu ke nak kira lelaki mati dulu? Tuan-tuan tak dia jawab apa? Tuan-tuan rasa dia kira siapa mati dulu? Kira lelaki saya mati dulu lah. Okey. Kita pun bagi tahu lah satu per. Dia ada mak pak, ada kira mama. Bila kita suka kira, lo ni macam ni lah, payuh lagu ni. Habak saya suruh bagi situasi lah, ada berapa orang sana. Orang nak tahu jawapannya, bukan nak tahu. Lah, saya kata orang payah malah gitu. Dia tak mau nak kira orang ni payah. Dia nak bagi tahu, tanya terus je. Dia suruh kita pula tanya. Ustaz tanyalah apa Ustaz tanya. Ustaz nak tahu saya punya maklumat apa. Pula dah. Kita minta teruslah maklumat dia nak kena kira macam tu pula. Tu agak susah juga tuan-tuan nak mengira ni, bukan satu benda yang senang. Saya faham. Di kedudukan tuan-tuan dan puan, Ustaz nak terang lagu ni. Hak ni cara kira. Kalau habis teruk pun tuan-tuan habaq. Lah ni lagu ni ya. Saya cerita zakat ni kena 25%. Nak kira ni kita boleh tolak. Nak kira ni senang je. Tuan-tuan ada kunci mutu? Dia pun kata ada. Ambil kunci mutu, start mutu, pi pejabat Masjid Agama. Yang tu pun padan dah. Yang paling penting tuan-tuan bagi tau'iyah, mau'izah hatta fahamu haula an haqqillahi azza wa jalla alaihim. Cukup untuk mengatakan supaya dia faham hak Allah Ta'ala yang mereka wajib tunaikan. Awet dah banyak tu bagi kami. Awet ni maksudnya memadai. Awet dah. Nak balik mudah bagi kunci mutu. Saya ingat itu sajalah tuan-tuan dan puan sekalian. Setakat itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Okay, alhamdulillah. Demikian tadi perkongsian yang
menarik untuk sama-sama kita mendapat sedikit ilmu dan manfaat, untuk sama-sama kita berkongsi dengan